Alhamdulillah. Okey, boleh minta sahabat-sahabat semua mute-kan boleh? Supaya tak keluar balik bunyi berdengung. Okey, kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Ke surat 190 ayat yang ke-21. Ayatnya yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Okey. Yubashiruhum, memberi berita gembira kepada mereka. Terjemah yubashiruhum, memberi berita gembira kepada mereka. Okey, tu ayat dia. Rabbuhum, oleh Tuhan mereka. Rabbuhum, oleh Tuhan mereka. Maksudnya Tuhan mereka memberi berita gembira kepada mereka. Itu maksud ayat ni. Boleh? Bi dengan rahmatin, rahmat. Rahmatin, rahmat. Minhu daripadanya. Maksudnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan ridwanin, keredaan. Ridwanin, keredaan. Okey, ni je Ridwan. Orang kita ramai nama Ridwan kan? Okey. Wa dan jannatin, syurga-syurga. Jannatin, syurga-syurga. Okey, jannatin, syurga-syurga. Lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Na'imun. Na'imun, apa terjemah na'imun? Kenikmatan. Na'imun, kenikmatan. Okey. Na'imun, kenikmatan. Okey, Kelantan Darun Naim, orang nama Naim tu semua bermakna nikmat. Okey. Tapi dengan syarat guna ain lah. Nun, ain, ya, mim. Itu beri makna nikmat. Kalau nun, alif, hamzah, mim, memberi makna tidur. Tidur. Naim. Kalau ana naim, guna alif, saya tidur. Tapi kalau ana naim, guna ain, macam ayat ni, maksudnya saya orang yang diberi nikmat. Okey. Muqim, yang kekal. Muqim, yang kekal. Terjemah muqim, yang kekal. Okey, Puan Nur Hayati, tolong terjemahkan Puan Hayati kita. Memberi Setiap minggu rajin buat link untuk kita. memberi berita gembira kepada mereka oleh Tuhan mereka dengan rahmat daripadanya dan keredaan dan syurga-syurga bagi mereka di dalamnya kenikmatan yang kekal. Okey, baik. Ayat kita masih lagi cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang unggul yang setia bersama Nabi SAW sebelum Nabi hijrah bersama Nabi. Nabi hijrah pun mereka ikut bersama Nabi. Lepas dah hijrah, mereka juga sanggup berjuang bersama Nabi SAW. Jadi ayat kita sebelum ni, ayat 20, Allah Ta'ala cerita tentang 3 keunggulan, kelebihan sahabat-sahabat Nabi yang utama. Pertama, kerana iman. Pertama, mereka ni unggul, mulia, hebat kerana iman. Yang kedua, mereka sanggup hijrah, sanggup tinggalkan tanah air, tinggalkan keluarga tercinta, tinggalkan binatang-binatang ternak, tinggalkan kebun-kebun tanaman. Yang pertama, hebat, iman. Yang kedua, hijrah. Yang ketiga, yang hebatnya ialah mereka sanggup berjihad bersama Nabi SAW. Terjemah ayat minggu lepas, ayat terakhir, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka, lebih besar ganjaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang faizun. Baik, faizun berjaya. Yang lepas saya lupa nak terangkan, muflihun pun berjaya. Contoh dalam azan, hayya 'alal falah, berjaya kan? Hayya 'alal falah, berjaya. Faizun, orang nama Fauzi, Faiz, Faizah, Fawaz, itu semua memberi makna berjaya juga. Apa beza antara muflihun dengan faizun?
bezanya ialah muflihun, orang yang berada di atas landasan kejayaan tapi belum sampai ke destinasi. Itu muflihun. Aflaha, orang yang berada di atas landasan kejayaan tapi masih lagi belum sampai ke destinasi. Itu muflihun. Manakala faizun, orang yang telah pun berada di atas landasan kejayaan dan telah pun sampai ke destinasi, maka mereka itulah orang faizun. Kita beramal ni, yang ni kita semayang, kita puasa, kita buat macam-macam amalan, kita dah dapat redha Allah. Redha Allah yang penting, paling penting sekali kat mana? Kat akhirat kelak, kat syurga kelak. Tu redha Allah paling penting sekali. Hari ni kita semayang, puasa, sedekah, banyak bagus hari ni. Minggu depan kita jatuh ke lembah dosa besar. Na'udzubillah min dzalik, contoh. Maka kita tak dapat lagi redha Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di atas landasan kejayaan. Tapi mungkin esok lusa tergelincir jatuh daripada landasan tersebut. Jadi jaminan tu tak ada lagi. Sahabat-sahabat yang bersama Nabi pada awal ni, Allah Ta'ala telah redha pada mereka semasa mereka masih berada di dunia lagi. Nanti kalau kita buka muka surat 200, ayat atas sekali. Surat 200 ke? Muka surat 203 ayat 100. Nantilah kita akan sampai surah Taubah ni juga. Allah kata, mereka ni Allah Ta'ala redha kat dunia lagi. Allah isytihar keredaan Allah pada mereka semasa di dunia lagi. Sebab tu untuk mereka Allah Ta'ala guna perkataan faizun. Maksud faizun ialah orang yang confirm telah berjaya. Mereka ni sahabat, Allah tahu keadaan mereka, niat mereka, hati mereka. Tak ada masalah kalau Allah nak isytiharkan keredaan Allah pada mereka kat dunia ni. Sebab Allah Ta'ala tahu mereka ni sampai bila-bila pun tak akan melakukan perkara-perkara yang memurkakan Allah Ta'ala. Kita ini kalau Allah turunkan ayat manalah tahu esok lusa turun ayat na'udzubillah lah. Takkan berlaku lah. Tapi katakanlah andainya turun ayat Allah Ta'ala kata kat saya redha pada awak hari ni, contohlah pada kita. Esok lusa tak semayang dah. Esok lusa dah pergi ke tempat-tempat maksiat dah. Kenapa? Allah Ta'ala dah redha kat aku dah. Jadi aku tak perlu risau lagi lah. Jadi mereka ni Allah Ta'ala tak kisah pun Allah Ta'ala isytiharkan keredaan pada Allah terhadap mereka kat dunia ni lagi. Sebab Allah tahu mereka orang yang tidak akan sengaja suka-suka memurkakan Allah Ta'ala. Tersilap, tak sengaja, itu lumrah fitrah bagi manusia. Okey, baik, ayat kita hari ni. Ayat yang pertama kita hari ni, Allah Ta'ala kata, Allah akan memberi berita gembira kepada mereka. Baik, yubashiru, kalau dalam grammar dipanggil present tense. Maksudnya, Allah Ta'ala akan senantiasa menurunkan ayat-ayat lain, ayat-ayat lagi, untuk menyatakan berita gembira pada mereka. Siapa mereka ni? Sahabat-sahabat yang beriman awal-awal bersama Nabi, sahabat-sahabat yang hijrah bersama Nabi, dan sahabat-sahabat yang bersanggup berjuang berjihad bersama Nabi SAW. Okey, baik. Walaupun mereka ada tiga-tiga ni, tapi di kalangan mereka ada tahap yang berbeza. Di kalangan mereka ada tahap yang berbeza. Macam sekolah, ada pelajar dapat A, ada pelajar dapat B, ada pelajar dapat C. Tapi di kalangan dapat A ada tingkatan A yang paling tinggi. Ada di kalangan dapat A itu A yang paling rendah sekali. Okay, gitu juga sahabat, walaupun mereka semuanya Allah Ta'ala iktiraf kerana mereka beriman, berhijrah, berjihad bersama Nabi SAW, tapi darjat-darjat mereka pun berbeza di sisi Allah SWT. Tapi ingat, yang paling rendah di kalangan mereka pun jauh lebih tinggi di kalangan kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita baca kata-kata nasihat dia, kata-kata pedoman daripada dia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau kata apa? Aku ni dipuji, disanjungi oleh ramai manusia yang duduk dalam dunia tasawuf macam aku. Tapi apa kata dia, tahap aku ni, Syekh Abdul Qadir Jailani dia kata tahap aku ni tak sama pun dengan darjat debu yang berada pada kaki kuda sahabat. Bayangkan, sahabat yang paling tinggi lah. Debu yang duduk kat kaki kuda sahabat. Bukan kat kaki sahabat sendiri, kat kaki kuda sahabat. Aku tak sampai pun tahap macam tu lagi. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kita baca kisah dia, ayah dia makan apple, cari tuan dia sampai jumpa minta izin untuk makan kerana telah makan buah apple tersebut. Jadi itu kita kata orang paling tinggi ketasawufannya, kesufiannya, dekat dengan Allah, ibadat dengan Allah. Dia pun kata dia dengan sahabat dia jauh beza langit bumi. Kita dengan sahabat lagi lah jauh. Kita dengan sahabat-sahabat lagi jauh. Sebab tu kita tak boleh jadi Nabi. Kita tak boleh jadi Nabi. Kita tak mampu nak jadi Nabi.
Memang tak boleh lah buat macam mana sekali pun. Tapi kita boleh tiru sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana mereka telah pun ada jaminan syurga daripada Allah SWT. Sebab tu kat rumah, di selamping baca sirah Nabi, baca juga kisah-kisah sahabat Nabi. Nabi sebut dalam hadis, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku macam bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana satu kamu ikut, tak kisah mana-mana sahabat kamu ikut, kamu tetap akan dapat petunjuk. Kerana mereka telah ada jaminan syurga daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Allah Ta'ala sebut, Allah memberi berita gembira kepada mereka. Allah maksudnya, yubashiru ni present tense, maksudnya Allah sentiasa akan beri berita gembira kepada mereka dengan rahmat. Maksud dengan rahmat? Dengan kasih sayang, dengan kemenangan dalam peperangan, dengan bantuan dari sudut harta benda, dan juga keredaan. Keredaan daripada Allah Ta'ala. Keredaan ni kita nak ni. Keredaan daripada Allah yang kita nak ni. Tengok muka surat, ayat 100 surah At-Taubah ni. Baca jugalah. Okey. Tolong baca Puan Rohana. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Muka surat 203 ayat 100. Sekejap ya Ustaz. Tak apa. Ke ayat apa? Ayat 100 muka surat 203. Orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dalam kalangan orang muhajir serta orang yang menurut jejak langkah mereka dan sebaiknya daripada segi keimanan dan ketaatan, Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha kepadanya, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Okey, baik. Puan Rohana, jangan berhenti lagi. Tengok muka surat 198. Ayat bawah sekali. 72 Ya. Allah menjanjikan orang yang beriman, lelaki dan perempuan akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam syurga Adnan. Serta syurga apa tu? Adin. Syurga Adnin. Adnan boleh, Adnin boleh, Adnu boleh, tak kisahlah. Eja dia ADN, Aden. Okey, terus. Serta keredaan daripada Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan yang demikian itulah kejayaan yang besar. Okey, baik. Allah sebut ayat 72 ni, Allah menyediakan bagi orang mukmin lelaki perempuan syurga-syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, tempat tinggal yang baik yang elok dalam syurga Adnin. Tapi penutup ayat 72 Allah kata keredaan daripada Allah lagi besar pada itu. Syurga dah besar, sungai-sungainya besar, bidadarinya hebat, buah-buah makanannya hebat. Tapi waridwanum minallahi akbar. Keredaan Allah lagi best, lagi unggul, lagi mulia, lagi tinggi berbanding nikmat-nikmat syurga tersebut. Jadi kita masuk syurga nanti bila Allah Ta'ala cakap, hari ni aku redha pada kamu, buatlah apa kau nak buat, tidak akan ada halangan kemarahan daripada aku lagi pada kamu. Itulah kemuncak nikmat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa Allah Ta'ala isytihad tu, kita dapat lihat wajah Allah Ta'ala. Kalau tengok ujung ayat 72 tu Allah sebut zalikah wal fauzul azim. Fauzu, kejayaan. Jadi sahabat-sahabat tak masuk syurga lagi. Allah Ta'ala dah isytiharkan keredaan Allah pada mereka dalam ayat ni lagi. Tapi bukan semua sahabat lah. Sahabat yang hijrah awal-awal bersama Nabi SAW. Jadi, kita sebenarnya banyak benda nak cerita pada keluarga kita. Kisah para Nabi, kisah para sahabat yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, sepatutnya dalam keluarga kita, kita selalu bacakan kisah-kisah macam ni supaya anak-anak kita ni, kalau ditanya oleh cikgu-cikgu sekolah, nanti besar nak jadi apa? Anak kita akan jawab, saya nak jadi macam sahabat. Boleh tak? Tak boleh. Kita sibuk, saya pun sibuk, tuan-tuan pun sibuk. Kita semua sibuk. Tak ada masa nak dengar cerita-cerita sahabat. Jadi anak kita duduk rumah tengok cerita Ultraman, tengok cerita macam-macam main lagi lah. Jadi bila cikgu tanya besar nak jadi apa? Nak jadi Ultraman, nak jadi Batman lah dan sebagainya. Sebab masa mereka banyak habis kat situ. Sepatutnya bagi kita ayah-ayah yang selalu ke masjid, selalu dengar kuliah ni, cerita kisah Nabi, cerita kisah sahabat pada anak kita supaya anak-anak kita masa kecil lagi dah ada dalam fikiran mereka sahabat tu hebat, Nabi tu hebat. Nak jadi macam sahabat, nak tiru sifat-sifat Nabi. Supaya benda tu ada dalam jiwa mereka.
Okey, baik. Allah Ta'ala isytihar redha. Sebab tu, dalam doa solat tarawih, kita biasa solat tarawih kan, apa imam akan doa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha Allah Ta'ala dulu, baru Allah Ta'ala sebut syurga. Kita nak redha Allah Ta'ala dulu, baru Allah Ta'ala sebut syurga. Baru kita doa syurga kan? Allahumma inna, ya Allah, kami minta, nas'aluka, kami minta kepadamu, ridhaka, redhamu, wal jannah, dan syurga. Kenapa Allah Ta'ala sebut redha dulu? Sama macam ayat kita hari ni. Tengok ayat kita hari ni, 21, ayat pertama kita hari ni. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin, redha dulu, wa jannatin, baru syurga. Sebab orang yang Allah Ta'ala redha, confirm dapat terus masuk syurga. Orang yang dapat masuk syurga belum tentu Allah redha. Dah masuk syurga tak redha lagi? Ya. Ada orang yang masuk syurga, tapi sebelum tu dia kena masuk neraka dulu sebab Allah tak redha pada dia. Jelas? Jangan pula tanya, dah masuk syurga tak redha, apa lagi dah masuk syurga? Ya, dah masuk syurga memang Allah Ta'ala redha, tapi sebelum masuk syurga tu, kena masuk neraka dulu ke tak kena masuk neraka dulu? Kalau sebelum masuk syurga tu kena masuk neraka dahulu, kita maknanya tak dapat redha Allah lah lagi. Kita nak beramal ni, tambah amal tu, tambah amal sunat ni, tambah ilmu tu, tambah ilmu, sebab kita nak dapat redha Allah terus ke akhirat, tak nak kena masuk neraka dulu, nak masuk syurga Allah Ta'ala terus. Sebab tu doa yang dia ajar, Wallahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha Allah dulu, baru dapat syurga Allah Ta'ala. Okey, kemudian dalam syurga bagi mereka ada nikmat-nikmat yang berkekalan. Jadi, sahabat-sahabat Nabi yang tinggalkan kampung halaman, tinggal tempat tinggal yang mereka sayangi, tinggal tanaman-tanaman yang mereka dah lama usahakan, tinggal keluarga yang mereka sayang, Allah Ta'ala balas kepada mereka dengan syurga yang penuh nikmat yang berkekalan pada mereka. Okey, baik. Jadi kita kalau ada masa lebih, berilah buku kisah-kisah para sahabat. Kisah-kisah para sahabat ni sekarang dah ada sampai jilid keempat dah. Pergi kedai buku, cakap, saya nak cari kisah-kisah para sahabat. Kisah Nabi dah biasa dengar. Setiap tahun dengar hijrah, cerita Nabi hijrah. Setiap tahun maulid, dengar kisah maulid Nabi. Cuba bawa dalam rumah tangga kita kisah-kisah para sahabat. Yang mana mereka sanggup korbankan segala-galanya untuk Allah dan Rasul. Okey, baik. Seterusnya, ayat 22. Khalidina, mereka kekal. Khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya, dalam syurga tadi. Abadan, selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Inna, sesungguhnya. Allah, Indahu, di sisinya. Indahu, di sisinya, maksudnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ajrun, ganjaran. Azim, yang besar. Azim, yang besar. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Rohana binti Hamzah. Tolong terjemahkan. Tadi Puan Rohana Hashim kan? Ini Puan Rohana Hamzah. Puan Rohana SS19. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah di sisinya ganjaran yang besar. Okey, baik. Allah Ta'ala nak meraihkan, Allah Ta'ala nak menggembirakan hati pejuang-pejuang yang sanggup hijrah, tinggalkan tanah air, tinggalkan kasih sayang keluarga semata-mata kerana agama. Allah kata, mereka akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Kalau kamu tak nak hijrah, kalau kamu sayangkan rumah kamu, kebun kamu, tanaman kamu, ternakan kamu, satu masa nanti kamu tetap akan kena tinggalkannya juga. Sama ada kebun kamu hilang ke, rumah kamu terbakar ke, kebun kamu hangus ke, atau kamu mati dulu. Yang penting, salah satu kamu kena tinggalkan. Maksud salah satu sama ada kamu kena tinggalkan kebun kamu, maksudnya kamu mati dulu. Ataupun kebun kamu kena terbakar ke, kena rampas kat orang ke. Okey. Ada orang datang tanam musang king kat kebun kamu, tiba-tiba dia claim tanah dia ke, contoh. Tak ada kaitan dengan mana-mana agama, bangsa dan siapa-siapa saja. Contoh. Jadi apa yang kita sayang kat dunia ni, sayang anak, sayang isteri, sayang tanah, sayang tanaman, sayang kucing, sayang apa saja, benda tu semua kita akan tinggalkan. Sama ada kita tinggalkan dia tinggal kita dulu. Mana satu tak tahu. Yang penting mesti kena tinggalkan juga. Tapi kamu dah tinggalkan semua benda tu kerana agama kat dunia ni, Allah Ta'ala akan balas dengan syurga yang kekal dalamnya selama-lamanya. Dan di sisi Allah adalah ganjaran yang lagi besar. Baik, Allah Ta'ala cerita tentang dalam surah Al-Imran. Nanti kita akan refer lagi ayat ni.
dalam surah Ali Imran, muka surat 51. Tolong baca Puan Inun, boleh tak Puan Inun? Surah Ali Imran, muka surat 51. Ayat Allah Ustaz. Ta'ala cerita, tolong baca 2 ayat ya. 2 ayat terakhir page tersebut. Allah Ta'ala cerita tentang apa yang manusia suka. Okey? Muka ayat 5, page 51, ayat 14 dan 15. Tolong baca Puan Inun, boleh? Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, iaitu isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keredaan dari Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-Nya. Okey, terima kasih Puan Inun. Mungkin lepas saya refer ayat dia, orang akan tanya. Ayat 15, Allah Ta'ala cerita syurga-syurga dulu. Baru penutup Allah Ta'ala cerita keredaan daripada Allah. Sedangkan ayat kita tadi, Allah cerita reda dulu. Baru Allah Ta'ala cerita syurga. Baik. Ayat 14 dan 15, Allah Ta'ala menceritakan nikmat daripada kecil kepada besar dan paling besar. Saya ulang balik, ayat 14-15 dalam surah Ali Imran ni, Allah menceritakan 3 kategori nikmat. Yang kecil, yang besar dan yang paling besar. Yang kecil ayat 14 tu, kecil. Nikmat kecil, seronoklah dapat isteri, anak-anak, harta benda, 6 perkara. Isteri, anak-anak, harta benda, emas perak, kuda yang bertanda, binatang ternak, tanaman. Nikmat tak? Nikmat. Dapat anak nikmat, dapat kenderaan bertanda, dapat tanaman, dapat ternakan, tu semua nikmat. Tapi nikmat yang kecil. Ayat 14 tu nikmat yang kecil. Ayat 15, Allah kata nak tahu tak lagi baik pada tu? Yang lagi baik adalah syurga-syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, pasangan-pasangan yang suci, itu nikmat besar. Itu nikmat yang lagi besar pada yang ayat 14 tu. Manakala penutup ayat 15, Allah kata waridwanum minallah. Semua tengok, waridwanum minallah. Maksudnya, keredaan Allah tu lagi tinggi pada syurga-syurga yang banyak, jauh lagi tinggi berbanding dengan nikmat-nikmat ayat 14. Nampak susunan dia. Jadi bagaimana nak dapat nikmat yang tertinggi tu? Kena baca ayat 16, baca ayat 17. Itu sifat-sifat ayat 16 dan 17. Itu adalah sifat-sifat orang yang layak dapat nikmat tertinggi tersebut. Kemudianlah kita refer ayat tu. Nanti tuan-tuan boleh baca ayat tu. Okey, baik. Balik semula ayat kita tadi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya ganjaran di sisi Allah yang Allah Ta'ala bagi, ajrun azim. Ganjaran yang sangat besar. Rugilah hari ini, rugi dan rugilah kalau saya hari ini bagi masa lebih, tumpuan lebih, jiwa lebih, raga, tenaga, fikir risau lebih untuk nikmat sementara. Fikir nak dapat kereta idaman. Fikir nak dapat, tak salah. Fikir nak dapat rumah idaman. Fikir nak dapat motosikal idaman. Salah ke? Tak salah. Tapi kalau sampai abaikan akhirat, abaikan segala-galanya semata-mata nak dapat rumah idaman, kereta idaman, motor idaman, yang saya akan tinggalkannya satu masa nanti, saya orang yang sangat-sangat rugi. Silakan nak beli rumah idaman macam mana, kereta idaman macam mana, motor idaman macam mana, silakan, usaha, doa tak ada masalah. Tapi jangan sampai abaikan akhirat yang Allah Ta'ala kata nikmatnya besar, kekal sampai bila-bila. Rugi dan rugi kalau kita bagi masa tumpuan lebih untuk benda yang kita akan tinggalkan, sehingga kita abaikan perkara yang kita boleh dapat sampai bila-bila. Okey, baik, saya terjemahkan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah ganjaran yang besar. Ayat seterusnya, ayat 23 dengan 24. Baik. Ayat 23 dan 24 ni kita nak masuk bab cinta yang patut diutamakan. Tajuk, tafsir Al-Azhar ni dia bagi tajuk setiap ayat tu. Jadi ayat 23 dan 24, tajuk dia ialah
cinta yang patut diutamakan, cinta yang patut didahulukan. Kalau baca tafsir Al-Azhar, dia akan buat tajuk dulu. Setiap cerita, setiap ayat tu dia akan bagi tajuk. Okey. Jadi kita nak masuk bab cinta lah ni. Siapa yang patut kita cinta lebih? Siapa yang patut kita utamakan dalam bab cinta? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La janganlah. Tattakhidhu, kamu menjadikan. Tattakhidhu, kamu menjadikan. Aba'akum, bapa-bapa kamu. Aba'akum, bapa-bapa kamu. Maksudnya mak, ayah, nenek moyang, tok tu semua termasuklah tu Aba'akum, bapa-bapa kamu. Dan ikhwanakum, adik-beradik kamu. Ikhwanakum, adik-beradik kamu. Aulia, pemimpin-pemimpin, satu. Pelindung-pelindung, dua. Boleh terjemah semua. Pemimpin, pelindung. Aulia, penolong-penolong pun boleh juga. Keempat, teman-teman karib. Teman-teman karib. Aulia adalah plural jamak kepada perkataan wali. Paling tinggi, pemimpin. Kedua, pelindung. Ketiga, penolong. Keempat, teman karib. Boleh? Tulis empat-empat tu Kalau setengah Quran ditulis terus. Apa makna aulia tu? Paling tinggi, pemimpin. Kedua, pelindung. Ketiga, penolong. Keempat, teman-teman karib. Janganlah kamu menjadikan ayah-ayah kamu, adik-adik kamu sebagai pemimpin. Jangan jadikan sebagai penolong, pelindung, sebagai teman karib. Bila? Jika. Bukan maksud umum. Jangan jadikan mereka langsung. Tak. Jika. Istahabbu, mereka mencintai. Istahabbu, mereka mencintai boleh. Ataupun mereka mengutamakan pun boleh juga. Betul terjemah kat sini, they prefer. Okey, istahabbu tu berasal pada perkataan hub. Ha dengan ba. Ha dengan ba bahasa Arab maksudnya cinta. Ha dengan ba maksudnya cinta. Jadi istahabbu, mereka mencintai, mereka melebihkan, mereka mengutamakan al-kufra, kekufuran. Al-kufra, kekufuran. Okey. Ala melebihi. Ala melebihi. Biasa ala atas kan? Kita terjemah ala kat sini. Melebihi boleh. Mengatasi pun boleh juga. Melebihi, mengatasi al-iman, iman. Jika mereka mencintai kekufuran melebihi iman, jangan kamu jadikan mereka sebagai pemimpin atau teman rapat atau penolong atau teman karib. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Ayat kita hari ini. Tuan Haji Aziz. Tolong terjemahkan Tuan Haji Aziz. Tuan Haji Aziz Dahari. Sorry Tuan Haji Aziz Dahari. Tolong terjemahkan, ada tak? Ya, ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dan adik-beradik tolong teman mereka kita kekufuran melebihi iman. Okey, baik. Ayat ni Allah Ta'ala turunkan ketika mana, ayat ni Allah Ta'ala turunkan untuk menegur orang-orang Islam yang tak sampai hati nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab isteri dengan anak-anak tak bagi. Adik-beradik tak bagi. Mak tak bagi. Jadi, agama Islam, agama yang suruh kita sayangi mak ayah, sayangi pasangan, sayangi adik-beradik, sayangi anak-anak. Ya, dituntut dalam agama Islam. Tapi, jangan sampai sayang kepada mereka menyebabkan kamu tak nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Baik, Allah Ta'ala tegur sahabat-sahabat yang ketika mana mereka nak hijrah, mereka cakap pada isteri mereka, kami nak hijrah ni bersama Nabi. Kami nak hijrah ni bersama Rasulullah dengan sahabat lain. Maka isteri mereka kata, adik-beradik mereka kata, ayah mereka kata, kamu nak tinggalkan kami ke? Kami kat sini susah. Sebelum ni kamulah tonggak keluarga kami. Kamulah tolong cari rezeki. Kamulah tolong dapatkan makanan. Kamulah yang tolong segala-galanya. Kamu nak hijrah, nak tinggalkan kami ke? Jadi ayat macam tu daripada keluarga mereka menyebabkan mereka tak jadi nak hijrah. Mereka tak jadi nak hijrah bersama Nabi dengan sahabat-sahabat.
Maka Allah kata, wahai orang beriman, kamu jangan jadikan ayah-ayah kamu, adik-beradik kamu sebagai pemimpin, penolong, pelindung, kawan baik yang disayangi. Sehingga kamu tak sanggup nak buat apa yang Allah dan Nabi suruh buat. Bila jangan tu? Bila mereka pilih nak jadi kafir berbanding nak jadi beriman. Baik, jadi mereka yang Islam, mereka Islam, mak mereka masih kafir, abang mereka masih kafir, isteri mereka masih kafir. Jadi mereka nak hijrah. Mereka nak hijrah ke Madinah bersama Nabi tapi terhalang oleh kaum keluarga yang mereka sayang. Agama Islam, agama suruh hormat mak ayah. Tapi jangan sampai hormat sayang tu membawa kita jadi kafir macam mereka juga. Tengok surah Al-Ankabut ayat 8. Surah Al-Ankabut ayat 8. Agama suruh kita sayang mak ayah, hormati mak ayah. Tapi kalau mak ayah suruh buat perkara-perkara yang bawa kepada kekufuran, kefasikan, keingkaran pada Allah, jangan ikut, jangan taat. Tengok surah Al-Ankabut, muka surat 397 ayat nombor 8. 397 ayat nombor 8. Ni nak cerita sayang siapa patut utama. Tolong baca Puan Masyitah, dia tak Puan Masyitah, muka surat 397 ayat 8. Dan kami wajibkan kepada manusia agar membuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, maka janganlah engkau patuhi mereka keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu dan akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Baik. Terima kasih Puan Masyitah. Apa terjemah dia? Allah mewajibkan. Bukan suruh sunat digalakkan, tak. Allah mewajibkan manusia buat baik pada mak ayah. Kewajipan pada orang Islam. Mak tu kafir ke, mak tu agama apa saja, kena wajib buat. Tapi, kalau mereka sungguh-sungguh suruh kamu syirik pada Allah, jangan ikut. Ni kat sini syirik je. Kalau mak ayah suruh zina, suruh minum arak, suruh judi, suruh ambil rasuah, suruh mencuri, tak wajib ikut, bahkan haram ikut. Tak boleh ikut, bahkan haram ikut. Jadi, agama suruh buat baik pada keluarga, pada mak ayah, pada adik-beradik, pada siapa saja kena buat baik. Tapi sekiranya mereka jadi penghalang kamu untuk kamu buat baik dalam kes ni, kes hijrah, maka Allah Ta'ala kata, jangan kamu jadikan mereka sebagai pemimpin, teman rapat, penolong, pelindung. Jangan ada hubungan rapat dengan mereka kalau mereka tu paksa kamu, suruh kamu tinggalkan kebaikan, tinggalkan kewajipan yang Allah Ta'ala Nabi suruh kamu buat. Baik, masa Nabi SAW mula-mula hijrah, kita tengok kisah hijrah Nabi SAW. Nabi tinggalkan 4 saudara Nabi. Nabi tinggalkan menantu Nabi yang masih kafir lagi masa tu. Menantu Nabi. Nabi tinggalkan. Masa perang Badar, maka orang Islam terpaksa memerangi kaum kerabat mereka sendiri. Masa mula-mula tentera Islam dan tentera kafir bertemu di Badar, orang kafir hantar siapa tahu? Rasulullah SAW hantar Abu Bakar, wakil seorang, nak lawan one to one ni. Orang kafir hantar anak Abu Bakar, masa tu yang kafir lagi, namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman, wakil geng Quraisy, Abu Bakar wakil geng Islam. Abu Bakar masa tu semangat dah, nak pergi lawan. Walaupun mu anak aku, tapi masa ni mu kafir, mu musuh aku. Allah suruh lawan, lawan. Allah suruh bunuh, bunuh. Walaupun mu anak aku. Maka Nabi SAW tak nak masa tu berlaku kes ayah bunuh anak. Nabi tarik tangan Abu Bakar ke belakang. Nabi tarik tangan Abu Bakar ke belakang. Nabi hantar orang lain wakil. Orang Islam untuk lawan dengan kaum Quraisy. Orang Quraisy pun ke belakangkan balik Abdul Rahman, hantar orang lain pula. Jadi, nak ceritanya kat sini, Abu Bakar masa tu, tak kisah, mu anak aku ke, mu ayah aku ke, mu abang aku ke masa tu, bila Allah Ta'ala suruh bunuh, bunuh. Allah Ta'ala suruh bunuh, lawan, lawan. Sebab, walaupun kamu anak aku, tapi masa tu, kamu telah melebihkan, mengutamakan, memilih kufur banding iman, maka masa tu tiada lagi perhubungan keluarga. Anak aku ke, isteri aku ke, ayah aku ke, tak ada. Allah suruh lawan, lawan. Allah suruh bunuh, bunuh. Sebab tu, kalau kita tengok kisah Bani Israel kan, Bani Israel sembah lembu, kita dah lalu dalam surah Al-A'raf. Bani Israel sembah lembu, maka hukuman dia bunuh. Macam mana cara bunuh? Orang yang tak sembah lembu, kena bunuh orang sembah lembu.
Dia bayangkan anak tak sembah lembu, ayah sembah lembu. Jadi anak kena bunuh ayah. Berat tak hati? Berat hati. Ayah tak sembah lembu, anak sembah lembu. Contoh. Jadi anak tu yang sembah lembu, ayah kena bunuh anak. Berat tak hati? Berat hati. Mereka ngadu pada Nabi Musa. Tak sanggup nak bunuh. Nabi Musa doa pada Allah. Allah Ta'ala hantarkan awan gelap. Allah Ta'ala hantarkan awan gelap supaya dibunuh juga orang yang sembah lembu tu. Maka berlakulah ayah bunuh anak, anak bunuh ayah dalam keadaan mereka tak nampak. Dan keadaan mereka tak nampak. Bunuh juga. Dah tak tahu aku bunuh siapa. Yang penting di kalangan orang aku bunuh tu ada anak aku, ada ayah aku, ada adik aku. Dan ceritanya berat. Memang hati manusia berat nak bunuh orang yang dia sayang. Tapi kerana agama, jangan jadikan mereka penghalang untuk, walaupun kamu sayang mereka, ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah daging, lahir pada perut ibu yang sama, tapi dalam bab agama, kamu bukan keutamaan, keutamaan adalah Allah dan Rasul. Memang sayang sebagai anak, memang sayang sebagai ayah. Tapi bila kamu pilih kufur, kamu pilih utamakan kufur banding iman pada Allah dan Rasul, maka kamu musuh kami. Allah suruh bunuh, aku sanggup bunuh. Allah suruh pancung, aku sanggup pancung. Ini yang Allah Ta'ala pesan dalam ayat ini. Allah Ta'ala bukan suruh kita memusuhi semua orang kafir. Tak, Allah tak syarat. Kalau mereka mengutamakan kufur ke atas iman, jangan baik dengan mereka. Itu maksud ayat ini. Ya, sebagai anak, ayah kena hormat. Tapi dalam bab kufur dengan iman, mereka bukan lagi saudara-saudara dari kita. Sebab tu dalam Islam, kalau anak-anak kafir, mak ayah Islam, anak-anak langsung tak boleh mewarisi harta pusaka daripada mak ayah tadi. Walaupun darah daging mereka, darah daging yang sama, tapi kerana mereka milih kufur, mereka tak layak terima faraid daripada arwah mak ayah mereka yang mati sebagai Islam. Allah tak bagi baik dengan orang kafir yang pilih kufur berbanding dengan iman. Tengok surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala kata kamu takkan dapati orang yang betul-betul beriman sanggup berbaik dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Walaupun keluarga mereka sendiri. Kamu keluarga aku sayang kamu, aku hormati kamu, aku raikan kamu sebagai keluarga aku. Tapi bila kamu memusuhi Allah, Rasul dan orang Islam, kamu automatik musuh aku. Itu maksud ayat ni. Tengok page 545. 545 Tuan Haji Mawardi. Tolong baca Dr. Mawardi, tolong baca Dr. Mawardi. Page 545 ayat atas sekali. Baca sikit lah, tak payah baca semua. Ayat 22, ayat terakhir surah Al-Mujadalah. Page 545. Boleh tak baca? Okey. Boleh Ustaz. Ayat 22 ayat saya. Ya, betul. Engkau tidak akan melihat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu adalah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Okey, cukup. Terima kasih Dr. Mawardi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni pada Nabi Muhammad, kau tak akan jumpa orang yang beriman yang tergamak. Ayat dia bagus terjemah tadi. Tergamak, sanggup, berkasih mesra. Kat sini kita terjemah making friendship. Berkasih mesra, berkasih sayang, baik dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, adik-adik mereka ataupun saudara mara mereka. Ayat ni kata orang beriman takkan sanggup, takkan tergamak berbaik-baik dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul walaupun ayah sendiri. Agama Islam suruh kita baik dengan semua orang. Mak, ayah, adik-beradik, anak kena baik. Tapi bila mana mereka mula memusuhi Allah dan Rasul, Allah tak bagi kita baik dengan mereka. Jelas? Bila mana mereka memusuhi Allah dan Rasul, Allah tak bagi. Allah kata kamu tak akan nampak orang Islam yang tergamak nak baik dengan mereka. Tapi kalau mak ayah kita kafir contoh, tapi mak ayah kita tak lawan Islam, tak memusuhi Islam, tak cari pasal dengan Islam, tak benci Islam, kena baik dengan mereka. Start mereka keluarkan kata-kata tak suka, benci, nak memerangi, nak memusuhi, Allah kata kamu tak akan nampak orang Islam tergamak baik dengan mereka. Maksudnya hari ini, bukan nak sentuh bab politik, kalau ada orang Islam yang tergamak baik dengan musuh Islam, maka itu tanda mereka kurang iman ataupun lemah iman. Hari ini dah ada 3 negara Arab yang sanggup berbaik dengan Israel.
Kita pun tahu sahabat Israel daripada orang atas sampai bawah semua benci Islam, semua musuh Islam. Tapi ada 2-3 biji negara Arab, biji ke 2-3 buah negara Arab yang sanggup baik dengan mereka. Tuan-tuan lagi baca media, lagi banyak baca berita daripada saya, tuan-tuan lagi tahu negara apa, tak payah sebut kat sini. Sanggup berbaik dengan musuh Islam. Jadi Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, kamu takkan jumpa Muhammad orang beriman yang sanggup buat macam ni. Kalau mereka buat juga, maksudnya mereka lemah iman. Sangat iman mereka nipis, sangat sanggup buat macam ni. Jadi, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kamu jangan jadikan saudara mara kamu, darah daging kamu sebagai teman rapat, pemimpin, penolong, pelindung, walau jika mereka memusuhi Allah dan Rasul, ataupun kat sini jika mereka mengutamakan kufur lebih pada iman. Baik, seorang sahabat Nabi yang paling kaya, siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni kat Mekah, kalau dia pakai minyak wangi tu orang tu minyak wangi dia, orang lain tak boleh beli. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lepas dia masuk Islam, mak dia suruh tinggal semua. Tanggalkan balik pakaian mahal, minyak wangi mahal, semua mahal-mahal tu semua kena tanggal balik. Sebab mu pilih beriman dengan Nabi, semua tak boleh. Mak dia mogok, aku tak akan makan. Aku tak akan makan kalau kamu tak keluar balik masuk agama lama balik. Mak dia mogok. Mak dia, mak Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kalau kita ada mak aku kesian, mak aku bagi macam-macam, mak aku korban banyak-banyak. Tapi Mus'ab bin Umair tetap teguh bersama Islam. Apa Mus'ab bin Umair kata? Nanti dia lapar pandai dia makan. Aku sayang mak aku. Tapi kerana agama, kerana suruh, tapi kalau nak suruh tukar agama, nak suruh murtad kembali, nak suruh keluar balik pada agama Islam, kembali pada agama asal, sorry. Aku sayang mak aku. Aku cinta mak aku. Memang tabi'i manusia, sayang mak, sayang keluarga. Tapi kalau sampai tahap nak suruh keluar pada agama Islam, sorry. Mak nak kebuluh lah. Mak nak mati lapar lah. Mak dia bernazar, tak nak makan, tak nak minum, tak nak sikat rambut. Sebab anak dia masuk Islam. Okey? Jadi agama Islam kata, jangan baik dengan mereka kalau mereka suruh kamu keluar pada agama Islam. Ni nak cerita bab cinta ni. Okey, baik. Saya terjemahkan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan ayah-ayah kamu dan anak dan saudara-saudara kamu pemimpin jika mereka mengutamakan kufur ke atas iman. Okey? Ayat-ayat bab orang kafir ni, kita akan selalu saya akan selalu refer surah Al-Mumtahanah. Islam bukan suruh kita benci, memusuhi semua orang kafir. Tak. Islam hanya suruh kita benci, memusuhi orang kafir yang memusuhi agama Islam. Kalau dia kafir, dia tak terima Islam, dia tak nak masuk Islam. Tapi bagi dia, hang nak Islam suka hati hang lah. Okey? Aku buat kerja aku, hang buat kerja hang. Maka orang kafir macam tu, kita tak boleh musuhi. Tengok, ini ayat utama kita. Kalau ada mana-mana orang bukan Islam tanya kita, apa pandangan awak terhadap kami orang bukan Islam? Ni jawapan kita. Tengok muka surat 516. Okey, ni kita kena ingat sampai bila-bila. Dan kita masuk surah ni, saya akan refer 2, 3, 4, 5 kali lagi ayat ni. Tolong baca Tuan Haji Syafiq, ada Tuan Haji Syafiq? Muka surat 516. Okey, 516. Surah bukan surah Al-Hujurat, saya kata apa tadi? Surah Al-Mumtahanah. Sorry, tak beritahu muka surat. Muka surat 550. 550. Ya, ayat 8, ayat 9. Ayat 8, ayat 9. Kita ada jiran kafir, kita ada jiran non-Muslim, kita ada sahabat Su'afih yang non-Muslim. Mereka akan tanya, apa pandangan kamu terhadap kami orang bukan Islam ni? Agama kamu suruh benci ke, suruh memusuhi ke, suruh bunuh ke? Ni jawapan dia. Ni ayat 8, ayat 9 jawapan dia. Pada orang kafir yang tanya kita soalan macam tu lah. Tolong baca Tuan Syafiq. Ya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dan urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadikan orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu untuk mengusirmu sebagai kawan kamu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. Dah jelas terpancar daripada mulut mereka, benci kat Islam, kutuk agama Islam, cakap macam-macam tentang Islam. Tapi kita boleh duduk sekali semeja kakak gelak dengan mereka yang si kafir yang kedua ni. Kafir ayat 8 tu Allah Ta'ala kata, buat baik, bagus, buat baik. Tunjuk akhlak, ajak makan, ajak minum. Kalau jiran-jiran kita buat makan, jemput datang rumah orang kafir yang kategori ayat nombor 8. Yang tak memerangi, tak memusuhi, tak benci Islam. Okey? Allah Ta'ala tak larang kita buat baik.
Ustaz, mana ada orang kafir yang tak benci Islam? Mereka benci dalam hati. Dalam hati kita tak nampak. Jangan buat keputusan atas benda kita tak nampak. Yang keputusan kita boleh buat untuk orang yang dah jelas keluar kat mulut. Benci, tak suka, nak musuhi, nak memerangi, yang jelas keluar kat mulut. Tu kita jangan buat nombor 8. Kita bermuamalat dengan mereka ayat nombor 9. Kalau dah jelas kat mulut, benci Islam, tak suka Islam, kata macam-macam tentang Islam, duk minum kopi sekali dengan mereka, maksudnya kita termasuk dalam ayat yang tergamak, menjadikan mereka kawan baik, sedangkan mereka jelas kat mulut keluar kata-kata benci Islam, tak suka undang-undang Islam, tak suka nama negara-negara Islam, contoh. Jadi, agama Islam bukan suruh kita benci semua orang kafir. Dua kategori kafir. Kafir yang memusuhi, kita kena memusuhi balik. Kafir yang tak memusuhi, kita kena baik dengan mereka. Bahkan siapa yang saja-saja bunuh orang kafir zimmi, Nabi sebut tak bau syurga. Takkan dapat bau syurga. Kafir tu kafir zimmi, duduk kat bawah negara Islam, bayar cukai kat awam Islam, kat pemimpin kerajaan Islam. Kita saja bunuh dia atas alasan dia orang kafir. Maka Nabi kita tak bau syurga. Jadi ayat hadis tu nak tunjukkan bahawasanya bila mana orang kafir sedia tunduk bawah pimpinan kerajaan Islam, maka darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara. Tak boleh suka-suka nak rampas, tak boleh suka-suka nak buat apa pun. Okey, baik. Walaupun orang kafir itu darah daging kita sendiri. Ayat seterusnya, wa dan man siapa yang yatawallahum, menjadikan mereka pemimpin. Okey, take them as leaders. Yatawallahum, menjadikan mereka pemimpin, minkum, di kalangan kamu. Maksudnya barang siapa di kalangan kamu menjadikan mereka pemimpin. Kita masuk ayat ni. Fa maka ulaika, mereka itu, okey, hum, mereka lah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Az-zalimun, orang-orang yang zalim. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Alhamdulillah, ini ramai kita nampak, masya-Allah. Mungkin sebab merdeka, ini semangat merdeka. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Tunai, tolong terjemahkan Tuan Haji Tunai. Dan siapa yang menjadikan kamu, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Okey, orang kafir ni semua zalim lah. Orang kafir semua zalim. Dia baik dengan kita ke, dia musuh dengan kita ke, bagi Allah semua zalim. Sebab syirik adalah zalim. Cuma, kalau kita berbaik-baik, pilih jadi pemimpin, jadi best friend, lantik jadi penolong pelindung kita, orang kafir yang kategori kedua, orang kafir kategori yang nak memusuhi kita tu, maka Allah Ta'ala kata, kamu orang Islam, ya lantik mereka sebagai pemimpin, lantik mereka sebagai penolong, lantik mereka sebagai pelindung, lantik mereka sebagai teman karib, teman rapat kamu, maka masa tu kamu zalim juga. Kamu tak adalah jadi kafir. Kamu tak adalah jadi kafir macam mereka. Kamu tak adalah terkeluar pada agama Islam. Tapi kamu pun Allah Ta'ala kata zalim macam mereka juga. Puasa zalim berdosa besar kat sini. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Imam Ahmad, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pendapat Tuan tentang seorang yang meminati, mencintai satu kaum? Dia minat, dia cinta satu kaum tersebut, sedangkan dia belum sempat bersama mereka. Kita dengar kisah sahabat ni, kita dengar kisah sahabat Nabi, kita timbul nanti perasaan, bagusnya kalau aku ada masa tu. Seronoknya kalau kami ada masa tu. Kami boleh berjuang bersama-sama Nabi, kami boleh hijrah bersama-sama Nabi, kami boleh bersusah payah bersama Nabi. Contoh, perasaan tu ada. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pendapat Tuan tentang satu orang yang minat kat satu kaum, tapi tidak ada kesempatan untuk bersama mereka? Nabi jawab senang je. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang tu ke akhirat nanti, dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Jadi kita tak sempat jumpa Nabi, tak sempat jumpa sahabat, tapi ibu tak sempat. Tapi bila kita selalu dengar kisah mereka, timbul perasaan cinta, sayang, kasih, nak bersama mereka, maka ke akhirat Allah Ta'ala kata, seorang akan bersama dengan orang yang dia sayang. Ini nasib baik. Yang malangnya ini, anak-anak orang Melayu Islam kita ini, okey, gila-gila kan, artis luar negara mana tak tahu, tiru pakaian, tiru gara cakap, tiru skill, tiru macam-macam lah. Minat sangat kat artis luar negara tu. Artis luar negara tak kisah negara mana pun. Tiru gaya cakap, tiru gaya pakaian, tiru gaya nyanyian, macam-macam tiru. Cuma tak boleh nak jumpa lah, nak beli tiket flight mahal nak pergi Korea. Okey, tapi minat sangat kat orang tu.
dalam bilik penuh gambar penyanyi Korea tu, baju penuh gambar penyanyi Korea tu, kat pintu kereta pun penuh gambar penyanyi Korea tu, contoh gila sangat. Maka na'udzubillah, Nabi kata seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayang ke akhirat nanti. Okey, kita boleh gilakan siapa kita nak gilakan. Kalau kita pilih gilakan sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama, orang bagi masa untuk agama, kita akan bersama dengan mereka ke akhirat. Tapi kalau kita pilih nak gilakan artis, pemain bola, pelakon, orang politik, sanggup bergambar macam kat mana-mana tempat, contohlah, kita tahu tahap kita, cinta kita macam mana, maka na'udzubillah kita akan bersama dengan orang-orang yang macam ni. Kita tak boleh kita tak bolehlah nak kita kata apa? Gilakan Nabi, taksubkan Nabi sebab kita tak nampak depan mata kita. Tapi hari ini ada orang-orang yang pakaiannya, akhlaknya, okey, mereka bagi masa untuk hadis Nabi, mereka bagi masa untuk Quran, mereka bagi masa untuk agama Allah. Kita sayang orang macam ni. Sayang ulama-ulama yang bagi masa untuk hadis, bagi masa untuk Quran, bagi masa untuk sebarkan agama pada umat dengan akhlak, dengan peribadi yang betul, dengan pekerti yang betul. Mudah-mudahan kita bersama dengan ulama tu. Ulama tu nanti akan bersama dengan Nabi, kita akan bersama dengan ulama tu pun dah cukup baik dah. Ini tergila-gilakan orang kafir yang basuh kencing pun tak pandai. Istinja pun tak tahu. Kita tergila-gilakan dia. Apa kita dapat ke akhirat? Boleh bagi syafaat, boleh tolong, boleh doakan. Apa pun tak nak. Jadi tengok siapa yang kita suka, siapa yang kita minat. Sebab tu anak-anak kita, dia tengok TV banyak, dia minat orang dalam TV banyak. Anak-anak kita tengok konsert banyak, dia minat artis yang dia minat. Tengok sukan banyak, tengok minat ahli sukan yang dia minat. Walaupun tak haram. Tetapi takut-takut, na'udzubillah, mereka akan dibangkitkan dengan orang yang diminat. Jadi kita lah mak ayah ni. Kena bentuk dalam keluarga kita supaya anak isteri kita minat keluarga macam sahabat. Okey, budi pekerti macam sahabat, akhlak macam sahabat. Kita yang kena bawa mereka tu. Ni kita bagi astro kat anak kita, bagi internet 24 jam, dia minat atau apa-apa, lepas tu kita salahkan dia. Apa ni minat orang kafir? Padahal kita yang tak didik mereka kepada minat Allah dan Rasul. Okey, baik, kita nak masuk lagi. Ni baru ayat pertama bab cinta ni. Ayat kedua pula. Ayat kedua bab cinta, tajuk cinta ni. Kul katakanlah, in, jika, kita nak masuk 8 perkara yang manusia cintai. Kul katakanlah, in, jika, kana adalah, aba'ukum, bapa-bapa kamu. Satu, tulis nombor 1, aba'ukum, bapa-bapa kamu. Wa, dan, abna'ukum, anak-anak kamu. Plural lah. Bani, ibnun seorang anak, abna, anak-anak kamu. Wa, dan, ikhwanukum, saudara, adik-beradik kamu. Ikhwan, adik-beradik kamu. Ikhwan, adik-beradik kamu. Ikhwan tu saudara, maksud saudara tu adik-beradik lah. Wa, dan, berapa dah tadi? Ayah 1, anak-anak 2, adik-beradik 3. Azwajukum, nombor 4, pasangan-pasangan kamu. Suami ke, isteri ke, tak kisahlah. Azwajukum, pasangan-pasangan kamu. Wa, dan, ashiratukum, kaum kerabat kamu. Ashiratukum, kaum kerabat kamu. Your near relative. Pak saudara, mak saudara, sepupu, anak saudara, tu maksud ashiratukum. Okey, kaum kerabat kamu. Nombor apa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, amwalun, harta-harta. Amwal, jamak kepada mal. Harta-harta, amwalun, harta-harta, wealth. Okey. Iqtaraftumuha, yang kamu usahakannya. You gain it, you have gained it. Okey, yang kamu usahakannya. Iqtaraftumuha, yang kamu usahakannya. Okey. Iqtaraftumuha, yang kamu usahakannya. Okey. Nombor 6, nombor 7. Wa, dan tijaratun, perniagaan. Tijaratun, perniagaan. Okey. Takhshawna, yang kamu takuti. Takhshawna, yang kamu takuti. Takhshawna, yang kamu takuti. Kasadaha, kebangkrapan. Kerugian. Kebangkrapan tu tak sesuai. Kerugiannya. Kasadaha, kerugiannya. Apa betul terjemah? Commerce and commerce you worry a decline. Tak faham langsung. Tapi maksudnya tijaratun, perniagaan, takhshawna, yang kamu takuti, kasadaha, kerugiannya. 7. Yang ke-8, wa masakinu, rumah-rumah. Wa masakinu, rumah-rumah dwellings. Orang betul terjemah dwelling. Tempat tinggal, rumah-rumah.
tardawnaha yang kamu sukainya, tardawnaha yang kamu sukainya, ahabba lebih dicintai, ahabba lebih dicintai, ilaikum kepada kamu, ilaikum kepada kamu, min daripada Allah, wa dan rasulihi rasulnya, wa dan jihadin berjihad, jihadin berjihad, fi di fi di sabilihi jalannya, sabilihi jalannya, fa maka tarabbasu tunggulah kamu, tarabbasu tunggulah kamu. Ini ancaman Ini satu ancaman, bukan suruhan, bukan suruh tunggu situ jap, tu suruhan. Okey, ada orang datang nak jumpa saya kata tolong tunggu kat sana jap, tu suruhan. Pi anak kita pergi rumah orang, anak kita buat salah kat rumah orang lah ni. Lompat atas meja makan orang, pecahkan gelas rumah orang. Kita mau cakap dengan anak kita kat rumah orang. Tunggulah, tunggu. Itu satu ancaman. Ni sama juga. Tarabbasu, tunggulah kamu. Hatta sehinggalah ya'tiya mendatangkan Allahu oleh Allah bi dengan amrihi. Amrihi ni sebenarnya urusannya, kat sini kita terjemah keputusannya. Amrihi keputusannya. Tunggulah Allah buat keputusannya. Terjemah amrihi keputusannya. Habiskan dulu ayat ni. Wa dan Allah la tidak yahdi memberi petunjuk al-qauma kaum al-fasiqin yang fasik, al-fasikin yang fasik. Okey, baik. Ni ayat kedua tentang cinta yang patut diutamakan. Tolong terjemahkan dia Puan Rohaya. Terjemahkan Puan Rohaya. Ayat yang ke-24 panjang ni. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan adik-beradik kamu dan pasangan-pasangan kamu dan kaum kerabat kamu, harta yang kamu usahakannya, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah-rumah yang kamu sukainya, lebih dicintai kepada kamu daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah kamu sehingga mendatangkan oleh Allah dengan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Okey, terima kasih Puan Rohaya Muhammad Syuaib. Ayat kita sekarang, ayat kedua, ayat terakhirlah untuk tajuk cinta yang patut diutamakan. Cinta yang patut diutamakan. Baik. Dalam bab cinta sayang ni ada 3 martabat. Dipanggil mahabbah. Pertama dipanggil mahabbah tabi'iyah. Cinta secara tabi'i. Mahabbah tabi'iyah, cinta secara tabi'i. Memang tabiat, memang fitrah. Memang asal manusia akan cintakan perkara tersebut. Apa dia? Ni 8 perkara ni. Mak ayah, adik-beradik, anak-anak, harta benda, rumah, tempat tinggal. Memang kita panggil cinta secara tabi'iyah. Dia panggil mahabbah tabi'iyah. Tak ada buat nak tulis. Mahabbah mimhabata taba'ain yata. Mahabbah tabi'iyah. Memang tabi'i manusia akan cinta. Lahir anak, mak akan cinta anak. Tak ada mak yang tak cerdik lahir. Macam mana ya nak buat supaya saya cintakan anak saya? Tu sakit otak mak macam tu. Anak-anak pun sama juga. Dia lahir-lahir. Okay? Dia automatik akan sayang mak dia, akan sayang adik-beradik dia, akan sayang
keluarga dia besar sikit, dia sayang basikal dia besar lagi, dia sayang mainan video game dia besar lagi dah beli motor, dia sayang motor dia ada rumah, dia sayang rumah dia. Itu dia panggil mahabbah tabi'iyah. Secara tabi'i, secara fitrah, memang manusia akan sayang perkara tersebut. Ini panggil mahabbah tabi'iyah. Yang kedua dia panggil mahabbah nafsaniyah. Ini saya ambil dalam kitab Midrajul Fawatih. Syarah kepada kitab Mishkatul Masabih. Bagus penerangan yang kedua ni. Yang kedua nama dia mahabbah nafsaniyah. Kita cintakan sesuatu ataupun seseorang kerana kelebihan yang ada pada diri dia. Saya dengan A tak kenal pun dia. Dia bukan darah daging saya pun. Tapi dia menyanyi sedap. Dia kalau nyanyi lagu apa sedap. Jadi saya cintakan dia. Saya suka dia. Saya mula suka dia. Saya cintakan dia. Kat telefon buat gambar dia. Dalam rumah bilik-bilik gambar dia. Ataupun saya dengan Cristiano Ronaldo contohlah, tuan-tuan pun kenal. Bukan saudara mara pun, bukan adik-beradik pun, dia tak boleh cakap Melayu pun. Tapi kerana kehebatan dia bersukan dalam bola sepak ni, minat sungguh kat dia. Pantang buka YouTube, mesti buka video dia dulu. Nak tengok skill-skill terbaru dia. Okey, apa update terbaru pasal dia, beli kereta apa pula, duduk rumah mana pula, main kat kelab mana pula. Contoh. Jadi kita mula cinta atau minat kepada seseorang kerana sesuatu kelebihan yang ada pada diri dia. Mungkin kerana kecantikan dia. Mungkin kerana kekuatan dia. Mungkin kerana kepandaian dia bercakap, kepandaian dia berkata-kata. Ataupun kita suka kat dia sebab dia pandai buat lawak. Dia bukan keluarga kita pun, tapi kalau dengar dia cakap mesti lawak, kita akan gelak kalau kita suka dia, minat kat dia. Ataupun kerana harta benda daripada diri dia. Okey? Dua pupu kita jauh, dua pupu kita ni jauh lah keluarga dengan kita. Tapi bila kita tahu dia jadi jutawan sekarang, dia kaya sekarang, dia ramai followers, dia ada kereta hebat-hebat, kita jadi suka kat dia, minat kat dia. Itu dia panggil nafsaniyah, suka atau cinta kepada seseorang kerana sesuatu kelebihan yang ada pada diri dia. Yang ketiga dia panggil mahabbah aqliyah. Mahabbah aqliyah. Cinta berpandukan akal. Cinta berpandukan akal yang maksudnya macam ni. Tabi'i kita tak sayang pun dia. Tabi'i kita tak cinta pun dia. Kelebihan tak ada apa pun pada dia. Tapi akal kita melalui ilmu kita belajar, suruh kita cintakan dia. Inilah yang ada pada kita hari ini. Kita secara tabi'i lahir-lahir tak cinta pun Nabi. Kita secara tabi'i lahir-lahir tak cintakan pun Nabi. Sebab Nabi bukan ayah darah daging kita. Kan ada bayi-bayi lah yang umur 3 tahun, awak sayang siapa? Sayang Nabi, contohlah. Okey? Kita cerita tentang kewafatan Nabi pada bayi 3 tahun, budak 3 tahun dia pun menangis. Sedih Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Tak. Anak 3 tahun kalau mak dia mati dia nangis, tu normal. Tapi kalau anak 3 tahun cerita pasal kewafatan Nabi dia nangis, pelik sangatlah, hebat sangat tu, kita hebat sangat, tinggi sangat. Jadi kita hari ni orang Islam, termasuk salah saya sekali, kita cintakan Nabi kerana akal kita suruh kita cinta Nabi. Sekolah rendah, sekolah menengah, ustaz kata, cikgu-cikgu sekolah kata, kita kena sayangkan Nabi. Sebab Nabi banyak berkorban untuk kita. Nabi tu Nabi kita, Rasul kita. Okey. Jadi kita pun sedia terima. Akal kita kata, kita kena sayangkan Nabi. Tapi adakah sayang tu dah sampai kat sini? Tak sampai lagi kat sini. Akal je kata kita kena sayang, tapi adakah sampai kat sini? Tak sampai lagi. Itu kita panggil mahabbah aqliyah. Contoh analogi mudah. Ni contoh analogi nak faham mahabbah aqliyah dia. Seorang anak dia lahir-lahir, ayah dia tak ada dalam penjara. Mungkin ayah dia buat salah apa Ayah dia buat kesalahan curi durian orang kat raub, contohlah. Ayah dia buat salah curi durian orang kat raub, contoh. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Okey, curi belori-belori pula tu. Anak ayah dia dihukumkan oleh mahkamah kena penjara 20 tahun. Jadi anak ni lahir-lahir tak tengok muka ayah. Bayi ni lahir-lahir, ayah kandung dia tak tengok pun. Lepas dia umur 20 tahun, ayah dia keluar penjara. Itulah first time dia nak berbaik dengan ayah dia, nak peluk dengan ayah dia. Jadi agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agak-agak anak tu sayang tak ayah dia? Agak-agak anak tu sayang tak ayah dia? Ayah tu tak sayang anak dia. Sebab tak pernah merasai kasih sayang, peluk tak pernah, dukung tak pernah. Yang dia tahu dalam kepala otak dia, ayah aku ni penjenayah. Sebab kena masuk penjara 20 tahun. Contoh, ni sekadar contoh. Sampailah mak dia kata pada anak dia tadi, yang umur 20 tahun tadi, itu ayah kamu. Kamu kena sayangi dia. Sebagaimana kamu sayang aku ni, mak kamu. Jadi masa tu, akal dia dah mula kata, okey aku kena sayang dia sebab dia ayah aku.
Lepas mak dia kata kepada anak dia tadi, kamu kena sayangi ayah kamu tu. Macam mana kamu sayang aku sebab dia ayah kamu. Buruk macam mana pun dia tetap ayah kamu. Contoh. Maka masa tu budak yang umur 20 tahun tadi boleh fikir dengan akal dia. Okey, aku kena sayang dia sebab dia ayah aku. Itu kita panggil mahabbah akliyah sebab akal dia dah mula suruh dia sayang orang tu. Maka bagaimana budak ni tadi? Bagaimana budak ni tadi dia nak kena daripada tahap mahabbah akliyah kepada mahabbah nafsaniyah. Dia kena cinta, dia tak boleh sampai bila-bila cinta ke ayah dia tu semata-mata sebab akal suruh. Hati tak ada langsung. Jadi apa dia kena buat? Dia kena cari kelebihan ayah dia. Maka ayah dia keluar penjara, ayah dia mula kerja, mula bagi duit kat dia, start bagi beli baju kat dia. Masa kecil dulu tak boleh. Start beli mainan kat dia walaupun umur 20, belilah apa dia suka. Dia boleh suka kayu golf, beli kayu golf. Dia suka kayu hoki, beli kayu hoki. Dia suka main layang, bila layang contoh. Jadi bila ayah dia mula buat macam tu kat dia, dah datang mahabbah nafsaniyah. Aku asalnya tak suka pun dia ni. Sebab tak pernah pun balik beri kasih sayang pada aku. Tapi start beli baju, beli mainan, beli kayu golf, beli game, beli handset kat aku kena mula sayang kat dia. Itu panggil mahabbah nafsaniyah. Oleh kerana kebaikan dia mula banyak buat pada anak tadi dah mula sayang kerana kelebihan ayah dah bagi duit kat dia. Contoh. Yang ketiga, anak ni boleh tak sayang ayah dia sebagaimana dia sayang mak dia? Susah sebenarnya tuan-tuan. Beza ayah yang baru jumpa umur 20 tahun dengan ayah yang menyayangi kita sejak dari kecil. Ayah tu duk dukung, ayah tu duk sayang, ayah tu duk peluk, ayah tu duk main lambung-lambung, ayah tu beli mainan, main sama-sama. Tak sama dengan nak mula menyayangi ayah selepas 20 tahun. Boleh usaha tak? Boleh usaha. Boleh cuba tak? Boleh cuba. Digalakkan usaha, disuruh cuba. Tapi takkan sama macam sayang anak masa kecil. Ada hamba Allah kat surau saya, tuan-tuan tak kenal orang surau saya, tak apalah saya cerita. Masa kecil ayah dia tak nak jaga dia, ayah dia baik suruh orang lain jaga. Masa kecil ayah dia tak nak jaga dia lah, adalah sebab-sebab tertentu ke, ayah dia tak nak jaga dia, suruh orang lain jaga. Masa besar ni barulah ayah dia balik, ayah dia kembali semula pada dia. Anak dia ni kata saya tak boleh panggil ayah tu ayah. Dia panggil ayah dia pakcik. Dia panggil ayah dia pakcik. Dia nak anak perempuan lah. Masa kecil ayah dia suruh orang lain jaga kerana masalah tertentu ke. Sekarang ni dia jaga ayah dia pula. Dia jaga ayah dia pula. Dia sewakan rumah untuk ayah dia, dekat dengan rumah dia. Tapi dia tak boleh panggil. Ayah dia pergi klinik hari-hari, sebab dah tua pergi klinik hari-hari ambil ubat dan sebagainya. Dia tolong bawa. Tapi dia masih panggil ayah dia uncle. Tak panggil ayah dia ayah lagi. Wahai ayah dia lagi ni sendiri. Nak ceritanya, kasih sayang yang tabi'iyah dengan nafsaniyah ni kena usaha. Kena usaha. Okey, baik. Kita ini, boleh ke kata saya sayang Nabi lebih pada mak saya dan ayah saya? Tak boleh. Kita pun jadi cakap kat mulut je. Saya sayang Nabi lebih pada mak ayah saya. Tak boleh. Mulut boleh cakap. Tapi secara tabi'inya, memang manusia akan menyayangi keluarga dia, anak dia, isteri dia lebih pada orang luar. Nabi tu walaupun Nabi kita, tapi masih lagi kategori orang luar. Bukan kategori family kita sendiri. Berapa kali kita nangis dalam hidup bila dibacakan pada kita kisah kewafatan Nabi. Masa ayah kita mati, macam mana kita menangis? Masa mak kita mati, macam mana kita menangis? Masa ayah kita mati, macam mana kita menangis? Boleh tak tangisan yang sama bila kita dengar kisah perjuangan Nabi, kisah Nabi wafat? Boleh tak? Tak menangis pun. Masa ustaz menyampaikan kisah tu kat Masjid Surau, kita dah bayangkan malam ni nak makan apa? Kambing ke ayam masak merah? Tangisan tak ada langsung. Jadi nak cerita, kita nak mahabbah Nabi kita sekarang, kita orang Islam, oleh kerana setiap tahun ada Ma'al Hijrah, setiap tahun ada Maulud Nabi, maka tak kita kata, akal kita kata aku kena sayang Nabi. Sebab Nabi banyak berjasa pada aku. Tu akal kita kata. Panggil mahabbah akliyah. Dah sampai ke mahabbah nafsaniyah yang nombor 2 tadi? Sampai ke? Tak sampai lagi. Macam mana nak sampai? Banyakkan lagi baca kisah Nabi supaya kita menghayati perjuangan susah payah Nabi akan sampai pada kita dan kita cuba buat macam mana Nabi buat. Nabi susah payah berdakwah kan? Kita baca je, kita tak faham sebenarnya. Bila kita mula berdakwah, orang marah, orang maki, orang baling beg, orang buang periuk daripada Masjid Surau kita bawa contohlah. Orang baling macam-macam kat kita, maka masa tu kita dah boleh membayangkan. Aku buat dakwah pada orang Islam reject. Macam ni perasaan dia. Apa perasaan Nabi agak-agak? Keluarga dia reject. Kawan-kawan baik dia reject. Pak saudara dia reject. Apa perasaan Nabi masa tu? Kita ustaz mengajar ni, saya mengajar ni, alhamdulillah tuan-tuan dan puan saya semua suka dengar apa saya cakap. Saya dapat duit lagi.
Okey, ada yang bagi makanan tu, bagi makanan ni, ada yang PKP belanja makanan hantar rumah saya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah rezeki saya. Ujian tak banyak. Bila kita berdakwah dengan orang kita tak suka, kena sedialah nak kena sembur, nak kena cakap macam-macam, kena ludah ada, kena maki hamun ada, kena kutuk depan pun ada. Okey, kat Malaysia ni tak ada orang berani pukul kita sebab ada undang-undang. Kalau luar negara dakwah dengan orang kafir mana, dia cakap macam-macam kepada kita, dia siap naik penampar kat kita. Kita bayangkan Nabi kena lagi teruk pada itu. Jadi bila kita banyak baca kisah Nabi dan kita cuba buat macam mana Nabi buat, perasaan sayang tu akan datang. Perasaan sayang tu akan datang. Ada seorang Maulana, dia belajar kat Pakistan. Dia baca itu sahabah. Dia baca itu sahabah. Dia baca itu sahabah. Maka, habis baca itu sahabah depan guru dia, 3 jilid. Nanti tuan-tuan belilah buku. Itu sahabah ni dikarang dalam bahasa Arab. Dah diterjemahkan banyak dalam bahasa Melayu sebenarnya. Pergi kedai buku, cakap saya nak beli buku itu sahabah. Maka guru dia bertanya, kamu dah habis 3 jilid itu sahabah baca depan aku ni, faham ke tak faham? Anak murid kata faham. Guru kata kamu tak faham lagi. Saya dah faham, saya dah baca, saya terjemahkan, saya faham. Guru kata kamu nak faham, kamu pergi berdakwah kat negara-negara bukan Islam. Pergi berdakwah. Bagi masa setahun berdakwah. Dengan orang tu, dengan orang ni, pergi masa setahun berdakwah. Dah pergi setahun, okey, tinggalkan kampung halaman berdakwah sana sini dakwah sini. Balik-balik guru dia tanya, faham tak itu sahabah? Dia kata masa saya habis baca dulu saya sebenarnya tak faham. Walaupun saya baca dan terjemahkan pada kawan-kawan lain ni 3 jilid buku itu sahabah. Masa saya baca saya terjemahkan dulu saya tak faham. Saya rasa saya dah faham, tapi masih banyak yang saya tak faham. Bila saya mula berdakwah, ajak orang pada Islam, ajak orang pada amal agama, ajak orang pada majlis ilmu, mula berdakwah, barulah saya sedar yang saya masa itu tak faham. Saya hanya faham sampai kat sini. Baca faham sini, baca faham masuk sini. Bila saya mula berdakwah, barulah kefahaman yang kat sini masuk dalam. Oh, ni rupanya perasaan kena kutuk. Ini rupanya perasaan kena maki. Ini rupanya perasaan orang ambil beg baling. Kita nak tidur kat itikaf kat surau tu, nak berdakwah, orang ambil beg baling kat luar. Allah. Ni rupanya perasaan dia. Macam itulah Nabi rasa lagi teruk pada tu. Jadi kita sekarang ni ceritakan Nabi sebab dah banyak dengar ceramah Ma'al Hijrah, Maulid Nabi, kita punya mahabbah pada Nabi tu kat sini. Dia panggil mahabbah akliyah. Akal kita yang suruh kita sayang Nabi. Kita berkata okey. Kita bertanya, kenapa kita kena sayang Nabi? Maka ustaz-ustaz akan cerita pengorbanan Nabi, kasih sayang Nabi. Maka masa tu dah nak sampai ke nafsaniyah. Nak sampai ke tabi'iyah, jauh sekali. Yang dah sampai ke tabi'iyah ni sahabat-sahabat Nabi yang sanggup tinggal family, sanggup bunuh abang sendiri, bunuh ayah sendiri semata-mata kerana mengutamakan Nabi SAW. Baik, itu kita panggil tahap cinta ya. Dalam sebuah hadis habis kelar ni kita cakap pasal sayang je lah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik bin Nadar, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak akan sempurna iman seorang kamu, Nabi kata, sehinggalah aku lebih dia cintai berbanding dengan ayahnya dan anaknya dan manusia keseluruhannya. Hadis tu bermula dengan la. Maksudlah tidak. La tu dipanggil la nafi kamal. Tidak sempurna iman seorang kamu. Maksudnya, kalau ini kita cinta benda lain lebih pada Nabi, bukan kita kafir, bukan kita keluar pada Islam, bukan tak ada iman langsung. Iman ada. Cuma tanda kesempurnaan iman seorang tu ialah bila dia cinta Allah, Nabi dan agama lebih pada segala-galanya. Itu tanda kesempurnaan iman dia. Bukanlah maksudnya kalau cinta anak lebih, isteri lebih, kita ini, tak payah cakap lah, ustaz-ustaz ke siapa saja. Betul kita cinta Nabi lebih pada anak isteri kita. Betul kita sayang Nabi lebih pada anak isteri kita. Boleh cakap dengan mulut, tapi hakikat kita tahu diri kita macam mana. Hakikatnya kita lebih tahu kita ni betul-betul ke sayang Nabi lebih pada segala-galanya. Tak. Kita lebih sayangkan isteri, anak dari sudut tabi'inya berbanding dengan sayang Nabi SAW. Jadi kesempurnaan iman ialah bila kita sayang Nabi lebih pada segala-galanya. Bukanlah maksud bila kita sayang lain lebih pada Nabi, kita tak beriman langsung. Beriman juga, cuma iman kita tak sempurna, iman kita tak kuat. Iman kita tak sebagaimana yang Nabi dan Allah kehendaki. Baik. Jadi, Nabi sebut tak sempurna iman kamu kalau aku
kamu tak cintai lebih daripada ayah. Pertama, Nabi sebut ayah. Kenapa Nabi sebut ayah? Kerana mahabbah tabi'i tadi, manusia secara tabiatnya akan sayang ayah. Mak tak sebut mak. Dalam ayat ni pun Allah Ta'ala sebut ayah kan. Ayat kita 24 ini, katakanlah sekiranya bapa-bapa kamu. Kalau ayah Allah Ta'ala sebut, mak lebihlah dekat. Jarang orang sayang ayah, tak sayang mak. Yang ada berlaku kat kawasan kita ni, orang sayang mak, tak sayang ayah tu ada. Ayah dia buat perangai, anak dia mula-mula sayang mak ayah. Tengok-tengok ayah kahwin lain. Anak tadi mula dah tak sayang ayah dia, contoh. Tapi takkan berlaku, susah jarang nak berlaku, anak sayang ayah saja tak sayang mak. Susah nak berlaku. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ayah, mak termasuk sekali lah. Memang secara tabi'inya, orang akan sayang ayah. Lepas tu dia dah kahwin, dia dah besar, dia akan sayang anak pula. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 24 ni, Allah Ta'ala kata dalam ayat 24 ni, Allah Ta'ala kata, kalau kamu sayang 8 perkara ni, lebih pada Allah dan Rasul, tunggulah kamu. Maksudnya, tunggulah Allah Ta'ala akan bagi musibah pada kamu. Baik, saya ulang balik. Kita memang tak akan mampu untuk sayang Allah dan Nabi lebih pada kita sayang 8 perkara ni. Habis itu, kita maksudnya fasik semua lah. Tak. Maksud sayang Allah dan Rasul lebih pada 8 perkaranya ialah kita kena mengutamakan kehendak Allah dan Rasul lebih pada 8 perkara ni. Kita memang tak akan mampu, saya tak cakap tuan-tuan. Saya memang tak akan mampu untuk sayang Nabi, Allah dan Rasul lebih pada 8 perkara ni. Saya sayang isteri, sayang anak, sayang mak ayah, sayang adik-beradik, sayang harta benda, sayang apa saya ada. Kereta motor semua saya sayang. Tapi, apa yang Allah dan Nabi nak ialah, jangan kerana kamu sayangkan perkara-perkara ni, kamu abaikan perintah Allah dan Rasul. Jadi ayat ni turun memberi ancaman kepada sahabat-sahabat yang sayangkan perkara ni sampai tanah hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Ayat ni turun mengancam orang Islam yang lemah iman yang sayang 8 perkara ni sampai tak sanggup nak pergi perang bersama Nabi SAW. Itu yang salah. Jadi ini kita sayang mak, salah ke tak salah? Sayang mak, Allah suruh sayang mak, Allah suruh sayang anak, Allah suruh sayang macam-macam. Allah suruh sayang diri sendiri. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maksudnya Allah suruh sayang diri kita sendiri. Tapi janganlah sayangkan mak ayah sampai mak ayah suruh buat benda haram sanggup buat. Itu maksudnya. Okey, mak kita tak bagi kita solat, contoh. Sedangkan Nabi suruh solat. Betul kan? Mak kita tak bagi kita pakai tudung. Sedangkan Nabi agama Allah suruh kita tutup aurat. Jadi di situ akan menentukan tahap kita mana lebih patut kita utamakan. Jadi kalaulah kita asalnya pakai tudung tapi tiba-tiba tak pakai tudung. Kenapa? Saya nak pakai tudung tapi mak saya tak bagi saya pakai tudung. Saya sayangkan mak saya. Saya tak sanggup tengok mak saya sedih. Kalau saya pakai tudung, mak saya sedih. Jadi saya bukalah tudung sebab saya sayang mak saya. Itu yang salah. Itu yang salah dalam agama. Sayang mak, ya, memang kena sayang mak. Tapi janganlah sayang mak sampai sanggup buat benda haram atas alasan saya buat sebab saya sayang mak saya suruh saya sanggup buat. Itu yang salah. Mus'ab bin Umair sayang tak mak dia? Mus'ab bin Umair sayang mak dia. Tapi mak dia suruh keluar pada agama Islam, oh sorry, itu tak boleh. Bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi nak. Itu tak boleh. Itu maksudnya dalam ayat ni. Bukanlah maksud kita kena buat supaya kita sayang Allah dan Nabi lebih. Tak boleh nak buat, susah nak buat. Kita manusia biasa lemah, memang akan sayang segala-galanya lebih pada Allah dan Nabi. Tapi bila datang pertembungan antara kehendak Allah dan Nabi dan Rasul dengan kehendak mak ayah mungkin. Okey? Kita nak pergi solat Jumaat. Nak pergi solat Jumaat ni siap-siap. Tiba-tiba isteri kita tak payahlah pergi, saya banyak kerja kat rumah, saya kena buat seorang. Contoh. Saya sayang awak sebagai isteri. Tapi bila tanya solat Jumaat, saya kena pergi solat Jumaat walaupun awak bagi macam-macam alasan. Contoh. Itu maksud dia. Sayang isteri. Tapi bila datang kehendak Allah dan kehendak Rasul, kehendak Allah dan Rasul saya utamakan. Jadi dalam peristiwa ni, sahabat-sahabat yang duduk bersama Nabi, yang pergi perang bersama Nabi, yang hijrah bersama Nabi, tak sayang ke 8 perkara ni? Sahabat-sahabat manusia biasa sayang juga 8 perkara ni. Sayang isteri, sayang anak, sayang adik-beradik, sayang perniagaan, sayang rumah, semua sayang. Tapi bila datang perintah Allah dan Rasul, suruh hijrah, saya akan utamakan Allah dan Rasul untuk tinggalkan kamu semata-mata hijrah kerana Allah dan Rasul. Ini maksud sayang kat sini. Jadi, ayat 2 ni nak beritahu, semua kena kita sayang. Allah kita kena sayang. Nabi kita kena sayang. 8 perkara ni kita kena sayang. Tapi bila datang suatu perintah, mana yang patut kita dahulukan?
Mana patut kita utamakan? Sayang anak, anak ajak tengok wayang. Boleh. Sayangkan anak, anak ajak tengok wayang. Ayah lama tak tengok wayang. Boleh. Cerita Upin Ipin. Silakan. Anak ajak masuk wayang pukul 7. Pukul 7 malam masuk wayang. Maghrib ke mana maghrib? Maghrib acul lebuh tak ada maghrib. Cakap kat anak, ayah boleh nak tengok wayang dengan kamu. Cerita Upin Ipin tak ada masalah. Kita tengok wayang, cerita Upin Ipin, cerita kartun apa nak tengok boleh. Tapi tak nak waktu solat. Masuk pukul 2.30 ke keluar 4.30 boleh. Pukul 7 tak boleh. Sebab pukul 7 hantar ayah kena solat. Nak masuk pukul 7 maghrib ayah ke mana? Maghrib kamu pukul mana juga. Nak tengok wayang boleh. Lepas maghrib ke masuk wayang pukul 8.30 ke. Habis wayang pukul 10.30 betul nak solat isyak tak ada masalah dah. Jadi sayangkan anak. Tapi jangan atas alasan nak ikut kehendak anak, abaikan solat. Tu yang tak boleh. Sanggup buka aurat. Sanggup ambil rasuah sebab isteri suruh. Kerja pejabat tanah contohlah. Kerja jabatan kerajaan yang senang ambil rasuah. Isteri kata ambil je lah. Kita bukan buat beli makanan. Kita buat bayar minyak motor. Buat beli minyak, buat bayar tu. Aku asalnya tak nak ambil rasuah tu. Tapi bini aku pujuk-pujuk aku tak sampai hati. Tu yang salah. Sayangkan isteri, bagus. Tapi bila isteri hasut, ajak buat benda haram, sorry. Benda tu bertentangan agama, saya tak nak buat. Itu yang dituntut dalam ayat ni. Kalau kita nak buat kita sayang Allah dan Nabi lebih pada anak isteri ni, susah. Bukan tak boleh, boleh tapi susah. Mustahil. Kita akan sayang Allah dan Nabi lebih pada sayang anak isteri. Kita kadang-kadang anak sakit dah tak boleh tidur malam. Kita kadang-kadang isteri sakit tak boleh tidur malam, tak selesa nak makan. Anak sakit baru kena denggi. Pernah tak kita tak tidur malam, tak selesa tidur, tak selesa makan? Bila kita bayangkan kisah perjuangan Nabi. Kenapa tak lalu makan hari ni bang? Ayah baca kisah Badar tadi, ayah baca kisah perangan Badar. Jadi tak lalu makan, fikirkan perangan Badar. Tak ada Ustaz yang mengajar tajuk perangan Badar tu. Ustaz tu dia mengajar tajuk perangan Badar, dia terang detail buat perangan Badar. Lepas peperangan, lepas dia ceramah, lepas isyak orang bagi makan. Dia makan banyak sekali pada orang lain. Dia makan banyak sekali pada orang lain. Dia mengajar tajuk kisah kewafatan Nabi SAW. Okey? Baguslah penerangan dia tu. Semua dalil dikeluarkan. Semua cerita dikeluarkan detail. Jumaah dengar dia menangis. Lepas isyak dia makan. Masya Allah, dia makan makanan special pada orang lain. Jumaah biasa makan mihun. Dia makan ayam masak merah dengan daging kambing. Makan Jadi nak ceritanya, kita boleh sedih sebab isteri anak. Boleh tak berlaku tak tidur malam, tak lalu makan sebab anak isteri sakit. Tapi kisah-kisah Nabi ada tak menyebabkan kisah Nabi yang kita baca hari ni ke bila-bila ke, menyebabkan kita jadi tak lalu makan, tak ada tidur malam, apa lagi? Mandi tak basah, tak ada, tak berlaku, tipu semua tu. Sama termasuklah saya pun. Bolehlah cerita detail pasal perang tu, perang ni. Kisah Nabi Jarrah boleh cerita pada tuan-tuan. Baca-baca hafal, boleh cerita detail. Tapi dalam hati tu, tak ada. Anak kena denggi, tak boleh tidur malam, tu boleh berlaku. Anak demam, tak boleh tidur malam, tu boleh berlaku pada hidup saya. Tapi baca kisah Nabi, perjuangan Nabi, Nabi kena luka Uhud, darah pipi, cabut gigi. Lepas ceramah-ceramah, pok tidur, relax, bangun pagi, gelak-gelak. Tak ada. Nak ceritanya, kita memang tak boleh, bukan tak boleh. Susah nak buat sayang Nabi lebih pada sebab kita tak duduk depan Nabi. Salah satu sebab kita tak duduk depan Nabi lah. Kalau kita duduk depan Nabi, mungkin lain sikit cerita dia. Cuma, ayat ni tuntut, ayat ni nak menuntut kita supaya janganlah kamu sayang 8 perkara ni sampai kamu tak indahkan perintah Nabi. Nabi suruh pergi perang, tak nak sayang harta benda. Nabi suruh Hijrah, tak nak lah. Family ramai kat sini, sayang nak tinggal kebun durian, buah-buah pula contoh. Itu yang Allah Ta'ala lah. Baik, 8 perkara ni memang normal manusia akan sayang. Pertama, mak ayah. Abang hukum, mak ayah. Yang kedua, anak-anak. Memang mak ayah akan sayang anak-anak. Masa kecil dia sayang, anak pergi belajar asrama, dia rindu. Ada setengah mak ayah ni, bukan mak ayah saya lah, mak ayah orang lain. Kita jumpa balik kampung, tak habis cerita pasal anak dia. Anak dia semua dah habis belajar, okay? Sekejap cerita anak sulung dia. Balik raya puasa pun dia cerita dah. Balik raya haji cerita benda yang sama juga. Okay? Sampai cakap rumah, ni kalau kita pergi rumah dia, mesti dia cerita pasal anak dia lagi. Memang betul. Kerana sayangnya mak ayah, okay? Rindunya mak ayah pada anak, jumpa orang cerita pasal anak dia. Walaupun dia tahu mungkin orang menyampah dengan cerita pasal anak dia kot. Macam kita kata dalam cakap apa dalam hati, orang tua ni. Cerita pasal anak dia, macam dia seorang ada anak. Ingat orang lain tak ada anak. Mak ayah pun ada anak juga. Contoh. Tak, kerana kasih sayang ayah ni, dia akan cerita pasal anak dia. Anak dia gini, anak dia gini, anak dia gini. Orang tu dah cerita dah, ayah puasa, balik haji cerita lagi. Allah, kita dah tahu dah jalan cerita dia macam mana. Tak, itu fitrah. Memang mak ayah akan sayang anak-anak. Sayang mak ayah. Sayang mak ayah ni, anak-anak ni, masa dia hidup dia akan sayang ayah dia. Lepas dia mati, dia tetap cerita kehebatan ayah dia. Kelebihan ayah dia. Sebab tu kat Mekah, kat negara Arab, banyak Bani Bani Ammar, Bani Sa'ad, Bani Bakar. Pasal nama orang tu. Nama tok dia Bakar. Dia mati, anak dia cerita pasal kehebatan dia. Ayah dia mati, cucu dia pula cerita pasal kehebatan dia. Jadilah Bani Bakar. Sa'ad, Bani Sa'ad. Ayah dia nama apa? Mus'ab, Bani Mus'ab. Contohlah.
Okey, ayah dia nama Ammar, Bani Ammar. Jadi oleh kerana anak-anak dibangga dengan nama ayah, sayangkan ayah, sampai keluar nama Bani tu, kampung tu, perkampungan tu, perkampungan Bani sekian-sekian. Nama orang tu. Jadi sayang ayah, sayang anak nombor 2. Yang ketiga, adik-beradik. Adik-beradik ni kadang-kadang kelahi, kadang-kadang bergaduh sebab tu, gaduh sebab ni. Tapi bila ada adik mati, abang mati, kita akan sedih. Okey? Kita akan tak lalu nak makan, tak lalu nak buat kerja seharian macam biasa sebab adik-beradik. Walaupun jarang jumpa, walaupun kadang-kadang gaduh sebab berbuat tanah ke, contohlah. Tapi secara nalurinya, fitrahnya, tabi'inya kita akan sayang adik-beradik. Nombor 3. Nombor 4, pasangan-pasangan. Okey? Memang normalnya manusia akan sayang pasangan. Okey, manusia akan sayang pasangan dia. Kecuali lah berlaku kes perceraian, tu lain cerita. Tapi fitrahnya manusia bila dia sanggup berpasangan orang tu, dia akan sayang orang tu. Kalau dia tak sanggup berpasangan, baik dia tak sayang orang tu. Nombor 4. Nombor 5, kaum kerabat. Pak saudara, mak saudara, betul kan? Anak saudara. Walaupun bukan kita kata keluar daripada rahim yang sama, tapi ada hubungan kerabat. Pak saudara, mak saudara, sepupu. Kita sanggup bagi masa berjalan berjam-jam nak pergi rumah kahwin sepupu. Sebab ada perasaan kasih sayang. Walaupun jauh sikit dengan keluarga family terdekat, tapi asyirah memang ada perasaan kasih sayang tu. Okey, orang pukul anak jiran, kita tak rasa sangat. Tapi orang pukul anak saudara kita, lain macam kau rasa hati kita ni. Nampak rapat tu. Nombor 5, harta benda. Harta benda ni termasuk dalam ayat surah Al-An'am tadi. Tadi Puan Inun Mahwi ada baca ayat 14 surah Al-Imran tadi, saya tak refer dah. Emas perak, kuda-kuda bertanda, tanaman-tanaman, kebun-kebun, itu semua termasuk dalam ayat nombor 6 ni. Nombor 6 ni. Jadi jangan tanya Ustaz, dalam ayat 24 ni tak ada pun kebun-kebun. Dalam ayat 24 ni tak ada pun kereta-kereta ke, tak ada. Semua tu termasuk dalam amwalun yaqtaraftumuha. Harta benda yang kamu usahakan. Okey, kebun ke, harta ke, kucing mahal ke, ikan mahal ke, semua termasuk dalam. Okey? Kenapa tak boleh pergi sana Ustaz berdakwah? Kucing saya tak tinggal lah. Kalau 3 hari tinggal dia tak lalu makan. Saya tak nak contoh. Sayangkan kucing sampai tak sanggup nak buat kerja-kerja lain. Contoh tu yang masalah. Kemudian perniagaan. Orang zaman dulu lah, zaman Nabi dengan sahabat-sahabat dulu, sumber utama mereka adalah perniagaan. Kita sekarang banyak kerja kerajaan, kerja buat tu buat ni kan. Jadi orang zaman dulu, mereka ada perniagaan, mereka sayang nak tinggal perniagaan sebab kalau pergi kat tempat lain, nak buka kedai baru, nak perniagaan tu nak naik balik bukannya sebulan tu, ambil masa. Kat tempat ni dah ada customer tetap, orang dah tahu dah, dia boleh bajet dia setiap bulan sale berapa untuk berapa. Tiba-tiba pergi tempat baru, nak build up balik perniagaan tu, ingat ambil masa setahun 2 ke? Tak, bertahun-tahun nak ambil masa. Jadi sayang nak tinggal perniagaan. Jadi ada sahabat-sahabat yang lemah iman, Nabi ajak hijrah ke Madinah, tak nak hijrah, takut. Kemudian, kalau kita tengok ayat 28 surah ni, kita akan masuk minggu depan. Bila Nabi dan Allah suruh orang kafir musyrikin keluar pada kota Mekah, apa impact dia? Apa kesan dia? Kesan dia ialah nanti kedai-kedai kat Mekah tu taklah laku macam sebelum ni. Sebelum ni orang kat Mekah bisnes setahun 4 bulan je, bulan haji. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lepas 4 bulan tutup kedai. Kenapa? Untung bulan haji tu dah boleh cover setahun perbelanjaan. Tapi bila Allah Ta'ala dan Nabi tak bagi orang musyrikin masuk Mekah atau buat haji lepas tahun 9 Hijrah ni, maka bagaimana dengan sale kita? Ni orang Islam dekat. Bagaimana dengan perniagaan kita ni? Kita dah meniaga elok-elok kat Mekah ni, tiba-tiba orang-orang penduduk kena keluar. Waktu musim haji, Islam je boleh datang. Geng-geng kafir tak boleh datang. Macam dengan bisnes kita ni. Contoh. Macam sekarang mesti PKP banyak kedai-kedai terjejas. Contoh. Macam mana ni? Allah Ta'ala kata, tengok muka surat 191 ayat 28. Kita akan masuklah. Tolong baca. Sorry. Siapa ni boleh tolong baca tadi? Puan Mainun. Tolong baca Puan Mainun. Muka surat 191 ayat 28. Ada Puan Mainun? Ada. 191. Okay. Ya, kita sekarang ayat 24 kan? Ayat 28. Ayat 28 Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Kerana itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin kerana orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari kurniaannya
jika dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Okey. Ayat 28 ni, terima kasih Puan Mainun. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, orang musyrikin tak boleh masuk dah lepas ni. Orang musyrikin najis, mereka tak boleh masuk ke Mekah dah lepas ni. Tahun ni, tahun last. Jadi Allah Ta'ala terus kata, kalau kamu takut, bisnes kamu tak laku sebab ramai orang tak boleh datang Mekah. Kat sini yang putih terjemah, and if you fear poverty, maksudnya due to loss of trade. Kat sini. Maksudnya tak ada orang nak, kalau bisnes, buka kedai cantik-cantik mahal, pembeli tak ramai, macam mana nak maju bisnes? Allah Ta'ala jangan risau. Allah Ta'ala akan mencukupkan kamu juga daripada kurniaan. Jika Allah Ta'ala kendaki. Jadi, orang bisnes ni dia faham ayat ni. Orang bisnes ni dia keluarkan modal, dia keluarkan, dia bagi masa lebih, tenaga lebih, dia kena perah otak lebih. Orang kerja government, bukan government lah, orang kerja makan gaji ni, dia pergi kerja, masa kerja tu dia fikir. Habis kerja balik tak fikir risau dah. Orang bisnes ni, orang perniagaan ni, PKP ke tak PKP dia kena fikir. Mana nak bayar sewa kedai, gaji pekerja, bayar EPF kerja, setiap bulan dia kena fikir. Jadi, orang bisnes ni, dia takut nak tinggal bisnes dia, okey? Dia takut nak tinggal bisnes dia semata-mata kerana agama. Masa saya pergi haji, orang tabung haji kata, kebanyakan businessman ni, lepas je habis selesai haji, berebut minta balik awal. Kan bila pergi haji dengan tabung haji muassasah ni ada tarikh kena balik kan? Orang datang awal, dia baliklah penerbangan awal. Orang datang lambat, dia kena duduk mungkin dalam 20 hari, 30 hari pun boleh balik. Jadi ramai orang businessman ditunjuk. Ni, saya bisnes ni, gini. Saya kena balik awal. Apa orang tabung haji jawab? Pada orang businessman yang takut bankrupt ni. Dia kata, Encik, Datuk ke, Tuan ke, belum pernah berlaku lagi dalam sejarah. Orang tu pergi haji, sebabkan dia pergi haji, bisnes dia bankrupt. Dia baca ayat ni. Tak pernah lagi orang tu dia datuk ke apa ke, tak kisah apa pakat dia. Dia minta balik awal ni. Sebab dia kata dia kena uruskan perniagaan bisnes dia ni. Takut dia balik lambat, bisnes dia lingkup. Apa orang tabung haji kata kat dia? Cik, Tuan, tak pernah berlaku lagi orang tu pergi haji sebabkan dia pergi haji, bisnes dia lingkup. Tak pernah berlaku lagi. Jadi pergi haji dah, bagus dah. Tapi sayangkan bisnes nak balik awal contohlah. Tu okey lagi. Yang masalahnya tak nak pergi haji, tak nak pergi umrah. Sebab kalau pergi haji sebulan, pergi umrah 2 minggu, banyak mana sale rugi. Sehari untuk berapa-berapa, 2 minggu rugi banyak mana. Contoh. Itu yang Allah Ta'ala marah tu. Sanggup tak nak buat benda baik, semata-mata sayang perniagaan, takut rugi. Kemudian, wa masakinu. Apa tu masakinu? Rumah-rumah. Baik. Cerita pasal perkataan masakinu. Perkataan masakinu tu, dia punya huruf asal dia sin, kaf, nun. Sin, kaf, nun dia panggil sakinah, ketenangan. Sakinah, ketenangan. Betul kan? Sakinah, ketenangan. Jadi, masakin maksudnya tempat-tempat tenang. Kenapa rumah dipanggil tempat tenang? Manusia paling tenang berada di rumah dia. Lepas kerja, dia tak fikir nak melelau banyak sangat. Terus fikir nak balik rumah. Tengok isteri, main dengan anak-anak. Jadi kalau manusia yang tak suka duduk kat rumah, tu pelik tu. Kat rumah ada isteri. Nah, isteri pun Allah Ta'ala guna perkataan taskunu. Tengok surah, okey. Kita sebenarnya cerita pasal cinta, tapi tak apa kita masuk sekali. Ala-ala dah masuk perkataan tu. Surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqakum min azwajikum. Biasanya kalau khutbah nikah, biasanya qadi yang tolong nikahkan akan baca ayat ni. Boleh tak buka ramai-ramai surah Ar-Rum? Ar-Rum ke Al-Qasas? Ar-Rum Sorry Okey, muka surat 406. Semua saya minta buka muka surat 406. Nak cerita pasal perkataan sin kaf nun. Sin kaf nun tu tenang. Tenang. Tadi rumah masakin, tenang juga. Ni sin kaf nun, tenang juga. Tolong baca ayat 21, page 406. Ayat dia, tengok ayat dia semua tengok ayat dia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu tu sin kaf nun, tenang. Tolong baca terjemahan dia. Kapten, sorry. Tolong baca Kapten Haji Abdul Latif bin Hassan. Page 406 ayat 21.
Ada tak Kapten Latif? Dah azan, saya ambil masa sikit, 1 sampai 1.5 ya. Okey, dengar Ustaz? Dengar, Alhamdulillah. Okey. Dan di antara tanda-tanda terbesar ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Okey, jap Kapten. Satu ayat lagi Kapten. Page 175 ayat 189. Kapten Latif, mas. Page 175 surah Al-A'raf ayat 189. Baik, perkataan taskunu tadi diterjemahkan oleh Kapten tenteram. Tenteram tu tenang lah. Tenang, rasa kat sini you may find repose. Okey? Tenang, tenteram, rasa okey, lega, duduk kat ada pasangan isteri. Tolong baca Kapten ayat 189. Baca sikit je. Tengok ayat dia saya baca ya. Muka surat 175 ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Yaskuna tu sin kaf nun juga. Tolong baca Kapten. Dialah yang menciptakan kamu dan jiwa yang satu, ialah Nabi Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Okey, cukup Kapten. Tadi tenteram, ni senang. Samalah tu. Sin kaf nun sakinah. Kita tahu sakinah ketenangan kan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita pasangan agar kita tenang hidup dengan pasangan kita. Allah Ta'ala bagi kita rumah agar kita tenang berada di rumah kita. Sebab tu, lelakilah terutamanya. Kalau lepas balik kerja, dia terus fikir nak pergi jumpa kawan, lepak kedai mamak. Hari-hari. Kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali tu, okeylah. Ini lelaki yang dia ada rumah, tempat tenang. Dia ada isteri, orang yang boleh bagi dia ketenangan. Tapi dia fikir nak pergi Hulu Gilir, hari-hari nak kena jumpa kawan. Hari-hari nak kena minum dengan kawan. Contoh, masalah tu. Otak dia masalah, hati dia pun masalah. Sedangkan Allah Ta'ala buat isteri sumber ketenangan, rumah pun sumber ketenangan. Kalau dia tak tenang dengan dua benda ni, dia kena baikilah apa yang tak kena dalam kehidupan dia. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut dalam, tu sebenarnya luar tajuk sikit. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, rumah-rumah sebagai, rumah berumah bahasa Arab, tuan-tuan pun tahu rumah bahasa Arab, baitun. Baitun sebiji rumah, buyutun rumah-rumah. Cuma dalam ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan, rumah-rumah yang tenang, yang selesa. Rumah kita walaupun kecil, kita lagi selesa berbanding rumah mak mertua. Kadang-kadang mak mertua kaya gila, rumah banglo. Betul kan? Rumah mak mertua, rumah banglo. Tapi kat rumah mak mertua ni ada benda kita tak boleh buat. Okey, ada benda tak sesuai kita buat. Rumah sendiri nak pakai kabel-kabel saja, tak pakai baju, nak bangun pukul berapa, nak tidur pukul berapa, nak tengok cerita apa, suka hati rumah kita. Betul kan? Anak kita nak melompat ke, nak bising ke, rumah kita tak ada masalah. Rumah mertua ni kadang-kadang tak senang. Kalau anak nak bising sangat pun tak tenang. Kita pun nak pakai pakaian santai sangat pun tak selesa, contoh. Jadi kita akan tenang kat rumah kita masing-masing. Jadi 8 perkara ni, salah ke kita sayang? Tak salah. Memang fitrah tabi'i, mahabbah tabi'ah, kita akan sayang 8 perkara ni. Cuma Allah Ta'ala tegur, kalau kamu sayang lebih pada Allah dan Nabi, siaplah kamu. Apa siap dia? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum bi aznabil baqar wa raditum bi zar'i wa taraktumul jihada." Apa terjemah dia? Apabila kamu sibuk berniaga dengan perniagaan inah, salah satu nama perniagaan, dan kamu sibuk dengan peternakan, sibuk jaga lembu, jaga kambing, dan kamu lega, kamu puas hati dengan tanaman-tanaman, dan kamu meninggalkan jihad. Sibuk niaga, sibuk jaga lembu, sibuk dengan tanaman, sampai tinggalkan jihad, tak nak keluar pergi perang. Atas alasan nak berbuah dah kebun durian ni, nanti tak ada orang nak bercarakan kebun durian, contoh. Maka apa kata Nabi SAW? Sallatallahu alaikum zullan. Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kamu kehinaan. Orang yang tak berzina, tak minum arak, tak judi, tak buat dosa besar-besar. Tapi bila datang perintah jihad, dia tak nak pergi atas alasan sayang tinggal kebun, sayang tinggal ladang, sayang tinggal bisnes. Allah Ta'ala akan bagi kehinaan. Sampai bila? Hatta zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum
kehinaan tu Allah Ta'ala takkan cabut, takkan hilangkan sehinggalah kamu kembali kepada ajaran agama yang sebenar. Baik, ni zaman ni Allah Ta'ala perintahkan suruh pegang. Tinggalkan lapang benda kamu sana untuk pergi pegang. Zaman kita sekarang, tempat kita lah, tidak ada perintah pegang. Cuma kita lewatkan semayang sebab 8 perkara ni lah. Okey, kita lama tak baca Quran sebab 8 perkara ni lah. Okey, lama dah tak pernah khatam Quran, lama dah tak salat tahajud, lama dah tak zikir pagi petang, lama dah tak macam-macam amalan kebaikan sebab sayang 8 perkara ni. Maka Allah Ta'ala akan bagi kehinaan pada kita. Walaupun kita tak zina, minum arak, tak mencuri, tak bunuh orang, tak ambil riba, tak ambil rasuah contoh. Tapi kita abaikan agama, lambat-lambatkan agama sebab 8 perkara ni. Maka Allah kata, tunggu. Allah Ta'ala akan bagi kita kehinaan. Dalam sebuah hadis lain, daripada Anas bin Malik, Nabi kata, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Siapa ada 3 perkara ni akan dapat merasai kemanisan iman. Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasul dia sayang lebih pada segala-galanya, memang dia akan merasakan manis iman. Yang kedua, ayyuhibba mar'a la yuhibbu illa lillah. Seorang yang sayang saudara dia tidak sayangkannya melainkan semata-mata kerana Allah. Dia sayang kerana Allah, maksudnya dia akan fikir supaya saudara dia pun amal agama macam dia amal agama juga. Kita jaga semayang. Alhamdulillah contoh. Jiran kita tak jaga semayang. Kita kesian kat dia. Macam mana nak buat supaya dia jaga semayang Kita jaga semayang tutup aurat, tapi rakan office kita tak jaga semayang, tak tutup aurat. Kesian kat dia kan. Macam mana nak buat supaya dia jadi orang jaga semayang dan jadi orang tutup aurat. Contoh. Yang ketiga, Nabi kata orang akan dapat kemanisan iman. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qazahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia tak suka kembali kepada kekufuran, dosa, kefasikan. Dia tak suka nak buat dosa, nak kembali pada kufur balik, buat benda fasik tak suka. Sama sebagaimana dia tak suka nak dicampakkan ke dalam api. Sebagaimana dia tak suka dicampakkan ke dalam api, macam itulah dia tak suka nak jadi kufur, fasik, buat dosa besar, dia tak suka. Orang ada 3 perkara ni, Nabi kata dia akan merasai kemanisan iman. Orang ni lah yang ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, kahwin. Malam pertama dia kahwin, dia solat, dia lupa ada bini kat sebelah. Sampai lepas, nama sahabat tu saya lupa. Sampai ayah mertua pada perempuan tu, ayah sahabat tu, jumpa Nabi, ya Rasulullah ni, menantu saya nak mengadu sikit masalah. Menantu dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, saya dah kahwin seminggu lebih, tapi saya masih dara lagi. Dia dah kahwin. Okey, dekat seminggu lebih kahwin, tapi masih dara lagi. Sebab apa? Suami dia semayang malam, berhenti pagi. Semayang malam, berhenti pagi. Nabi panggil, awak kamu ni ada bini, ada isteri kat sebelah, tak apa, masih lagi belum buat apa yang sepatut suami isteri buat. Apa jawab suami dia? Jawab, ya Rasulullah, saya mula je semayang. Saya ingat aku semayang 2 rakaat aja. Tapi saya seronok sangat, syok sangat, saya tak sedar dah sampai subuh. Bila Allah bagi kemanisan iman, tidur pun tak rasa syok lagi. Fikir syoknya kemanisan beribadat pada Allah sampai tak rasa nikmat tidur. Tambah lagi malam tu, orang baru kahwin apa dia fikir nak bersama isteri lah. Itu pun hilang perasaan tu sebab kemanisan iman Allah Ta'ala bagi. Macam mana dapat kemanisan iman? Macam mana nak cinta Allah dan Nabi lebih pada segala-gala ni? Pertama, doa. Apa doa nak amalkan? Habis kelas ni, tuan-tuan type kat Google, doa Nabi Daud alaihi salam. Boleh tulis, mana type kat Google, doa Nabi Daud alaihi salam. Doanya, Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Nabi lah. Wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Cinta kepada amalan-amalan yang boleh menyampaikan kami pada cinta padamu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barik. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu lebih aku inginkan, lebih aku cintai berbanding dengan diriku, keluargaku dan air sejuk. Zaman dulu kat padang pasir, dapat air sejuk ni kita kata dapat nikmat yang sangat besar. Duduk padang pasir panas-panas, dapat air sejuk kita kata macam kita dapat nasi arak sekali-sekala. Kita air sejuk tak ada masalah, mudah tekan peti air dah keluar air sejuk dah. Jadi doa Nabi Daud ni nak ajar kita bahawasanya kita nak dapat cinta Allah dan Nabi lebih pada 8 perkara ni, ialah maksudnya kita nak utamakan Allah dan Nabi lebih pada 8 perkara ni, baca doa tu pertama. Yang kedua, sentiasa duduk dengan orang yang mengutamakan Allah dan Rasulnya.
ulama-ulama yang bagi masa untuk agama, yang sanggup korbankan 2-3 bulan masa dia pergi berdakwah hulu hilir. Duduk dengan mereka. Mudah-mudahan kita akan cintakan apa mereka buat, kita pun dapat cinta Allah dan Rasul macam mereka dapat. Yang kedua. Yang ketiga, pertama doa. Okey. Yang kedua, duduk dengan orang cinta Allah dan Rasul. Ketiga, selalu-selalulah baca kisah Nabi-Nabi dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita boleh menjiwai apa yang mereka buat untuk kita, apa yang mereka buat untuk sampaikan agama kepada diri kita. Kalau tak, kita akan mulut kata cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasul, tapi bila datang perintah Allah, kita buat apa kita nak buat dulu. Layan anak dulu, tengok TV, main, tak apa-apa, baru kita nak bagi masa solat. Contohlah, kata cinta Nabi. Maksud cinta Allah, cinta Nabi ini ialah kita mengutamakan apa dan Allah dan Nabi suruh berbanding 8 perkara ini. Waktu Nabi ajar doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebesar-besar kerisauan kami. Ya, kena risaulah anak bini tak cukup makan. Tapi kena guru-guru bagi nasihat pada anak murid ini, kamu nak kahwin, kamu kena ingat kedudukan isteri kamu nombor 5. Ini nasihat pada anak murid lelaki ni lah. Kamu anak murid lelaki, dia jumpa tok guru dia. Anak murid lelaki ni jumpa tok guru dia. Dia minta nasihat bagaimana nak jadi isteri suami soleh, suami misali ni. Maka guru dia tak cakap pasal suami dulu. Guru dia cakap pasal kecintaan. Kamu kena ingat, kamu baru kahwin ni syok sangat, sayang sangat isteri kamu tu. Tapi kamu ingat, kedudukan isteri kamu pada kamu adalah nombor 5. Nombor 5 pula. Kenapa? Pertama, kamu kena sayang Allah dulu. Maksud sayang Allah, utamakan apa Allah nak dulu dan Rasul nak dulu. Kemudian Rasul. Pertama Allah, kedua Rasul, 3 mak, keempat ayah, kelima barulah isteri kamu. Kita semua nak jadi suami yang baik, suami misali, suami yang bagus, tanggungjawab. Tapi sebelum tunaikan kehendak isteri, fikir dulu, kehendak isteri itu bertentangan tak dengan kehendak mak kita, ayah kita, kehendak Allah, kehendak Rasul. Kalau kehendak isteri bagi dulu, barulah pergi pada isteri. Ini dulu. Okey, tajuk utamakan. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Boleh ada apa-apa soalan tak untuk pengajian kita hari ini? Kalau tak ada, sikit bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Puan Hayati. Sekarang siapa yang cari kat Google doa tu, share lah dalam grup. Saya tak ingat. Takut saya tak ingat. Kalau saya ingat, saya cari. Biasanya tak ingat lah. Okey, doa Nabi Daud tu boleh share dalam grup kelas pagi insya-Allah. Boleh Puan Hayati ya? Okey, terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi Isnin minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi.